last kita berhenti kat mana? Ada tanda tak? Saya tahu bab imam. Kita datang sekali kan. Okey, kita masuk hari ni kan? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kita berkumpul lagi pada malam ni. Semalam kita berkumpul lah, alhamdulillah kita start balik kelas usul tafsir kita, dan hari ni insya-Allah kita sambung balik fiqh muyassar. Sebenarnya saya ada cadangan malam ni, ingatkan pasal saya datang awal kan. Saya ingat nak buat dari pukul 8 sampai pukul 11 ke apa untuk daurah, untuk tajuk puasa atau Ramadan. Tapi Abu Talha kata baik letak hari Minggu. Lebih baik kan. Jadi insya-Allah nota insya-Allah saya bagi pada Abu Talha untuk print. Kalau kita ni sempat kita buat nota nota. Okey, ala kulli hal, jadi kita insya-Allah kalau macam tu kita ambil untuk puasa pada hari Ahad. Pada hari ini kita akan sambung baliklah kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh muyassar. Yang terakhir kita berhenti itu berkenaan dengan keimaman tentang imam dalam solat. Ini sebenarnya bab ni macam kita terangkan banyak kali kita kata banyak orang kadang-kadang solat jadi imam, jadi makmum, tapi tak tahu hukum imam dan makmum. Yang hasil dia akhirnya dalam solat bila berlaku kekeliruan atau kesilapan, semua kelang kabut, tak tahu nak buat apa. Imam tak tahu nak buat apa, makmum pun tak tahu nak buat apa. Ini memang kita faham kan dulu jadi kes apa yang macam tahun 2 tahun lepas kan, kat Puncak Alam yang kes imam tu tersilap solat, dia tak baca Fatihah, baca Fatihah salah, lah terskip. Makmum tak tegur kan. Bahkan sebenarnya kalau lepas solat dia cakap pada imam, Pak Imam tadi rakaat kedua tadi Fatihah tu salah tu, Pak Imam terskip. Dia cuma terus bangun dan terus tambahlah satu rakaat lagi. Everybody yang follow dia terus, mana lepas solat terus cakap, jangan tunggu lepas zikir pula, balik dah lah orang. Ini semuanya kena perkara yang kita kata sepatutnya diketahui dalam masalah cara membetulkan imam. Bahkan kalau kadang-kadang dalam kes masalah adakah perlu kita ni mufaraqah. Dalam mazhab Syafi'i banyak sekali mufaraqah. Kalau imam silap kan, unless yang terakhir itu macam kes imam bangun untuk rakaat kelima. Dia dua, idea kita tunggu duduk diam situ sampai dia bagi salam, atau B, kita mufaraqah daripada dia. Dan sebenarnya terbaik adalah kita tak mufaraqah. Kita tunggu bersama dia dan sampai habis dia bagi salam, kita bagi salam. Lepas tu lepas solat bagi tahu dia apa jadi, dan dia pula boleh terus sujud sahwi saja. Siapa terikut imam, sujud sahwi saja. And settle. Ini benda-benda yang sujud sahwi sekali dengan imam. Jadi basically kalau kita nak fahamkan sekarang ni macam kes dia, pengetahuan tentang kaedah makmum dan imam ni sangat penting. Banyak orang kadang macam kita kata itu tak tahu tentang perkara ni. Last kali masalah solat balik pun was-was, apa jadi kan, apa jadi kan. Lepas tu dia mesej kita, ustaz tadi jadi macam ni, apa hukum dia. Kalau kita nak bagi tahu imam dia pun tak ada lepas, macam mana? Okay, baik. Jadi hari tu kita bincangkan, alhamdulillah orang paling layak jadi imam. Okay, yang kita katakan bahawa macam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi letakkan dengan tajuk lafaz baginda, dengan letakkan pertama sekali orang yang paling elok bacaan Quran ataupun paling banyak hafal Quran. Pasal kita kata qari al-Quran tu lafaz yang digelar kepada orang hafal Quran. Pada zaman Nabi dahulu qara al-Quran, qari al-Quran, mana orang yang membaca al-Quran, memang dia boleh baca Quran tu tanpa tulisan, memang dia hafal. Pada zaman Nabi dahulu tulisan ni adalah benda scarce, benda yang jarang, sangat jarang sebenarnya. Untuk orang pandai menulis ni sangat jarang. Sebab tu Nabi sendiri SAW macam kita terangkan dahulu, baginda ada dalam 42 orang lebih kurang penulis wahyu yang baginda lantik. Adapun yang lain-lain tu unofficial.
Pasal tak ramai yang pandai menulis. So Nabi pun percaya berapa orang je yang untuk tulis. Yang diorang pegang peribadi dia tak kisah, tapi yang Nabi lantik bila turun ayat Quran sekian, Nabi kata panggil si fulan, ada nama-nama dia. Ibnu Katsir rahimahullah dia kumpulkan nama-nama tersebut. Diletakkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, diletakkan nama sahabat yang dilantik sebagai penulis wahyu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kena ambil perhatian Sebab tu kita kena faham bahawa Quran ni bukan hanya baru ditulis, bahkan ditulis cuma tak dikumpul, tak dikombine sekali pada zaman Nabi hidup. Cuma dengan sebab itulah kita kata bila sebut qari tu pada zaman berkenaan dia akan belajar mulut ke mulut. Memang diorang akan hafal. Sebab tu aqrabul kitabillah. Kemudian kalau qiraah dia sama, maka paling tahu sunnah. Kalau semua bacaan sama, Quran dia hafal sama banyak, maka siapa lebih tahu sunnah? Yang lebih tahu sunnah ni apa kita faham dengan masalah macam mana Nabi kedepankan dia untuk persoalan-persoalan agama lah. Ataupun dia paling kan, macam dia paling tahu faraid ke, ni paling tahu halal haram ke, ni tahu sekian ke. Ini perkara yang kita kata paling tahu sunnah berdasar pada itu. Kemudian kalau mereka berdasar sunnah sama, maka paling awal hijrah. Huswan dari awal hijrah. Kalau mereka dah hijrah sama, maka paling awal masuk Islam. So basically dia cara turutan tersebut akan diambil dengan cara berkenaan Ini kita kena fahamkan. So alhamdulillah kita bincangkan itu sampai habis. Waktu sekali lah dapat kita jumpa itu. Lepas tu tak jumpa dah kan? Sekali kan? Sempat. Lepas tu PKP balik. Siapa gantal miang? Yelah. Kadang kita salahkan manusia dengan nasib yang kita kena. Benda ni ada bahaya dia sebenarnya. Nanti kita lupa tentang aturan Allah Ta'ala dalam qadar. Kita betul penyebab musabab tu ada. Macam kita menyampah dengan syaitan kan, kacau kita, orang munafik kan, orang yang orang kafir yang benci pada Islam. Kita benci mereka, kita tak suka mereka, tapi kita jangan sekali-kali merasakan nasib malang kita atau untung kita berdasar pada mereka. Sebab kita untung rugi berdasar kepada Allah Ta'ala punya aturan. Kalau Allah tak izinkan berlaku, takkan terjadi. Kalau Allah tak izinkan berlaku, maka carilah hikmah di sebaliknya. Jangan sekali-kali sibuk menyalahkan takdir atau menyalahkan nasib. Kata orang ni lah, kalaulah kau tak sekian. Pasal lau-lau ni akan buka amalan syaitan. Dia akan buka amalan syaitan. So jangan kita buka macam tu. So jangan sebab itu kita sentiasalah ya, memanglah kesalahkan parti politik yang pergi terlibat. Lepas tu hari kahwin. Sekarang ni sebagainya kan. Jadi macam-macam benda tersebut. Soalan kuliah kita faham apa saja berlaku pada kita adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketika tak nak terjadinya penyakit ni, kita bergolek lah, berpeluk pun dalam satu tempat tak ada siapa kena penyakit. Dan bila nak dikenakan penyakit pada kita, salam tangan je, duduk satu bilik, batuk semua kena. Kan nak jadi cerita ketika Allah Taala jadikan dia merebak. Kalau time Allah Taala tak nak bagi jadi merebak, duduklah mana pun. Mana pun kita duduk kan. Unless kita belajar lah macam mana dalam hadis Nabi nyatakan, memang selagi tak turun penyakit, tak turun lah, bahkan diturunkan lah. Memang bila Allah Ta'ala turunkan, Nabi kata inna Allah anzala da'a wa anzala ma'ahu dawa. Allah Ta'ala turunkan penyakit, turunkan juga bersamanya ubat. Bila Allah Ta'ala turunkan, maksudnya benda tu daripada atas. Dan maka tak pelik kalau kita kan ada setengah teori kata benda tu datang daripada meteorit, titik bintang yang jatuh, bawa sekali virus berkenaan. Wallahu alam kan. Yang pentingnya benda tu nak salahkan binatang, itu gagal kelawar lah, apalah, semua gagal. Ada kata ini, ada kata itu. Pasal dia macam saya ingat Ustaz Hashimi dia sebut kan, bila orang sibuk cakap, dia kata faman a'dal awal. Yang pertama tu siapa yang jangkit dia? Kalau kita bincang ini kena ini, okay. Yang pertama sekali, yang first one, the first yang mula rebak penyakit tu, datang mana penyakit tu? Kalau bukan Allah Ta'ala yang izinkan. So dengan sebab itu balik pada qadar. Jangan sekali-kali kita keluh kesah. Jangan sekali-kali kita menyalahkan orang. Kan kalau kita cakap pun benda dah thing happen, kan benda dah berlaku. Untuk kita marah dah tak berikan kesan apa-apa. Bahkan kita sakit hati, orang pula senang hati kan. Jadi tu sah. Baik. Jadi hari tu kita bincangkan, kita masuk sebenarnya dalam persoalan kedua tentang keimaman. Al-Masalah Tsaniyah tu, persoalan kedua, man tahrumu imamatuhu. Siapakah yang diharamkan keimamannya? Dia tak dibenarkan jadi imam. Iaitu haramu al-imamatu fil halatid atiyati. Diharamkan keimaman pada keadaan-keadaan yang berikut. Pertama, imamatul mar'ati birrajuli. Keimaman wanita terhadap lelaki.
Li umumi qaulihi SAW, kerana umum sabda bagi dia SAW, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan berjaya satu kaum yang memperwalikan, memperkuasakan urusan mereka pada seorang wanita. Ini benda ni dibaca banyak benda. Ada orang dibaca kisah, tengok Ratu Balqis kan, Ratu Sabak, jaya je, empire besar. Tapi para ulama jawab, pasal dia perempuan lah, last kali kerajaan dia kalah aku, ada Sulaiman. Nak ceritakan dia mengalah cepat kan. Ala kulli hal ke, benda tu adalah syariat terdahulu dan bukan, bahkan dia kafir. Ketika mana dia memerintah tu dia adalah kafirah, dia menyembah matahari. Macam burung hudhud tu kan beritahu pada Sulaiman AS, dia bukannya mukminah. Dan Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut berlaku untuk iktibar daripada kita saja, bukan untuk jadi hukum. Adapun apa yang patut kita fikirkan tentang hukum adalah kita tengok kepada perbuatan Nabi dan para sahabat. Ini perkara penting. Bila kita kata bahawa wanita tidak jadi imam untuk lelaki, macam berlaku macam kes apa, yang apa Aminah Wadud, yang bekas pencara IA, antara pengasas kepada sistem kufur. Sistem kufur. Jadi apa dia apa jadi imam kan, khutbah Jumaat lagi. Ini benda ni pelik kan, orang kata kan. Sebenarnya bukan dia the first one. Sebelum daripada dia adalah bini kepada, isteri kepada Rashad Khalifah. Rashad Khalifah lelaki daripada India, asal keturunan dia, yang mengaku jadi rasul akhirnya. Mula-mula dia kod 19. Dia kononnya ada. Actually saya pelik. Pasal kita secara umumnya, kita semua, komputer peribadi kita ada tahun 95 lah. Kan Windows 95. Kan? 93 kan sebagainya kan. Mana ketika tu baru adanya personal computer, PC kan. Personal computer. This guy, dia ada PC sejak tahun 50-an. Dia ada komputer yang compute letter dan juga words dalam Quran. Dia masukkan data dalam satu persatu komputer dan dia kira. Tu dari kiraan tu yang timbul tajuk kod 19 tu. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim ni 19 huruf. So anything dalam Quran dia kali dengan 19. Tolak dengan 19, bahagi dengan 19. Pasal dalam Quran kata alaiha tis'ata asyar. Actually alaiha tis'ata asyar tu yang menjaga neraka tu 19 malaikat. Mana 19 ketua Zabaniyah. 19 punya selain Malik, ketua asal, bawah dia ada 19 malaikat lain yang membantu untuk menjaga neraka. So dia kata kenapa 19? Dia kita dan Islam tak ada masalah. Allah Ta'ala cipta apa dia nak, dia pilih apa dia nak. Dia ciptakan 12 bulan, dia jadikan 4 bulan haram. Dia jadikan bulan haram tadi 3 bergandingan, 1 berasingan. Dia jadikan malam-malam semuanya malam, tapi malam qadar yang paling mulia, paling besar, hebat. Kemudian dia jadikan hari paling mulia adalah hari Jumaat. Kemudian ada hari lagi, hari Arafah. So Allah Ta'ala cipta apa dia nak dan dia pilih. Yakhluqullahu ma yasha' wa yakhtar. Dia cipta apa dia nak dan dia pilih. So jadi kita tak perlu ada kekeliruan tentang tajuk nombor dan angka. Kenapa 19? Kenapa mata? Kenapa sekian? Atau saya pening kepala. Ni masalah. Pasal orang kita ni suka angka-angka tau. Angka-angka. Yang ada baru ni kan kita jumpa macam mana ada sebahagian kumpulan sesat di Malaysia ni dah start jangkakan. Bulan 6 ni akan jadi musibah sekian. Tahun depan Dajjal keluar. Tahun sekian Mahdi keluar. Ni semua ni tak ada dalam Islam punya kalender. Bahkan Ustaz Singgi Hafizahullah, dia terangkan, dia kata pernah ditanyakan tentang tajuk ni dalam satu mesyuarat. Dia kata anak tua. Anak tua. Anak dah lama dah dengar benda macam ni. Tahun 78 pernah jadi kes orang kat Syria kata mimpi jumpa Mahdi dah keluar. Tahun sekian orang Korea, tahun sekian orang sekian. Banyak kali dah dia kata. Semuanya Allah Ta'ala gagal kan. Dan kita tak perlu bimbang pun tajuk kiamat jadi macam mana. So kita akan disoal dengan amalan kita, bukan amalan orang. Macam Dajjal keluar, bukan kita terus masuk neraka. Atau Dajjal mati kena bunuh, bukan kita terus masuk syurga. So basic dia adalah masalah amal kita macam mana, apa kita buat. So, banyak orang yang bising-bising tentang teori konspirasi sebagainya, kadang-kadang diorang sibukkan benda tu, lupa diri. So macam Rashad Khalifah ni dia kod 19 dan banyak macam anti hadis macam tu Kasim Ahmad di Malaysia yang terkenal sebagai jagoh tajuk apa anti hadis. Dia sebenarnya hanya menukilkan apa yang Rashad Khalifah tulis. Bahkan dia nukilkan apa Goldziher, apa orientalis daripada Belanda, daripada Jerman yang menulis tentang Islam, dia nukilkan balik.
Tapi basic yang dia letak kat Malaysia ni kod 19 lah. Okay. Isteri Syekh Khalifah tu adalah di antara yang mula-mula sekali buat benda berkenaan padalah dekat Amerika Syarikat di Tucson. Bahkan dia punya lagi best, dia solat pakai skirt je. Isteri Syekh Khalifah. Aminah Wadud barulah tahun awal 2000 hari tu. Apa tu yang sebelum tu yang sebenarnya wanita tadi. Tapi ala kulihat benda ni kalau ikutkan dalam hadis Nabi SAW, Hasan Abu Daud, datang lafaz berkenaan tajuk kisah seorang wanita Ummu Waraqah. Ni kena faham juga, jangan tak tahu hukum pula. Zaman Nabi dahulu, seorang wanita nama Ummu Waraqah, masjid dengan rumah dia jauh. So dia sibuk nak datang masjid. Nak datang setiap waktu dan sebagainya. So Nabi SAW melihat bahawa tak perlu. Mungkin kerana takut dia letih, penat dan sebagainya, ataupun tak larat. Maka Nabi SAW tak galakkan dia. Tapi Nabi izinkan dia untuk berjemaah di rumah dia. Dan dia jadi imam. Tapi imamnya dia tu kepada 3 orang hamba. Seorang tua, seorang hamba muda lelaki, seorang hamba muda perempuan. 2 lelaki, 1 perempuan. Dia jadi imam. Pasal dia paling banyak hafal Quran. Dia hafal Quran banyak. Jadi memang kisah Ummu Waraqah ni memang berlaku. Pernah Nabi izinkan dia jadi imam di rumah dia. Ke atas hamba-hamba yang dalam rumah dia. Faham betul Namun begitu kisah ni berakhir dengan dia mati dibunuh oleh hamba dia. Tak kekal lah, kisah tak kekal. Bukan sempat bertahun-tahun tapi tak lama lepas tu 2 hamba dia berkomplot bunuh dia dan lari. Nabi hantar tentera kejar dan hukum ke atas pembunuh tersebut. Cuma kisah Ummu Waraqah ni nak kita macam ni cara dia. Bila Nabi pernah izinkan untuk Ummu Waraqah jadi imam kepada rumah dia, isi rumah dia. Benda tu kalau patut menjadi sunnah dan patut dilaksanakan, boleh dibuat lagi, dan saya para sahabat akan buat. Bahkan orang yang akan dikedepankan menjadi imam adalah Aisyah radhiyallahu anha ataupun Zainab binti Jahsh ataupun siapa sekarang isi Nabi SAW yang terkenal alim kan, Ummu Salamah. Diorang lebih patut jadi imam kalau ikutkan, sebab dia lebih tahu hukum hakam halal haram dan sebagainya. Bahkan diorang duduk dengan Rasulullah SAW, so diorang lebih tahu tentang apa yang sepatutnya boleh, apa yang tak boleh dari segi masalah amal Islam. Tapi para sahabat tak pernah kedepankan mereka untuk jadi imam. Dan bahkan mereka sendiri pun tak pernah jadi imam. Ini isi Nabi tak pernah mereka jadi imam ke atas lelaki. Hatta Aisyah radhiyallahu anha pernah sekali solat, dia biarkan hamba dia jadi imam, yang kes pegang mushaf. Solat, pegang mushaf, baca Quran, daripada tulisan. Aisyah radhiyallahu anha izinkan hamba dia solat macam tu. Dan kita banyak benda kita baca sama ada hamba tu belajar Islam. Kan itu diizinkan lah pasal dia hamba baru belajar Islam. Lepas tu diizinkan sementara je, bukan jadi amalan. Tapi banyak orang dalam kita jadikan amalan untuk buka mushaf dengan alasan kata pernah sahabat izinkan. Tapi kan tengok izinkan kenapa? Macam Nabi izinkan orang-orang Badui bercakap dalam masjid lah kepada hari Jumaat. Nabi khutbah atas mimbar, dia kata, "Ya Rasulullah," dibangun. Nabi tak marah diorang. Nabi kata, "Kau pahal." Nabi tak kata dengan dia, "Kau pahal kan?" Tak ada. Kenapa bercakap? Tak, Nabi tak cakap. Nabi layan. Bahkan Nabi layan. Apa? Yang kata mengadu pasal kemarau, yang mengadu banjir rumah, yang mengadu yang tanya soalan kiamat bila. Nabi entertain. Tapi entertain yang Nabi buat kepada dia sebagai badui. Faham tak? Atas nama badui, iyalah kita layanlah. Para sahabat yang besar-besar tak buat kerja macam tu. Tak ada buat kerja macam tu. Unless Nabi cakap dengan dia. Bercakap dengan dia baru dia akan jawab. Jika tidak, dia akan diam. Adapun orang yang mula-mula terus cakap dengan imam, itu bukanlah. Sebab tu kita kena faham. Kisah Ummu Waraqah tadi, atau kisah macam Aisyah radhiyallahu anha izinkan hamba dia jadi imam pakai mushaf tadi. Benda tu mungkin untuk pemudahan pada awal sahaja. Bukannya untuk menjadi sunnah ikutan ataupun amalan. Bahkan tak jadi galakkan pun untuk buat. Sebab tu yang digalakkan adalah kita membaca apa mudah untuk kita daripada Al-Quran. Bukan sibuk nak khatamkan, mesti khatamkan Quran, tak. Tak perlu khatamkan Quran tu. Yang perlu adalah macam Nabi kata, Iqra' ma tayassaraka minal Quran, baca apa mudah untuk kamu daripada Quran. Bahkan dalam akhir surah Al-Muzammil yang tentang solat malam pun Allah Ta'ala berikan arahan yang sama. Baca apa mudah untuk kamu daripada Al-Quran. Tak perlu susahkan diri. Baca apa yang mudah. Okey, baik. So,
Jadi kalau nak faham kan, memang hadis Nabi ni jelas kan. Jadi yang sering dibaca oleh para ulama untuk tajuk ini. Dan begitu kita nak faham balik adalah masalah praktis yang berlaku. Jadi si para sahabat, mereka tak pernah letakkan, bahkan isi Nabi tak pernah ke depan untuk menjadi imam. Tak pernah ke depan untuk menjadi imam. Walaupun sebenarnya mereka paling layak. Kan? Paling layak sebab mereka memang hafal dan juga faham apa yang betul tentang Islam ataupun berkenaan Al-Quran. Paling banyak hafal mereka sebenarnya di kalangan wanita. Mereka tak ke depan, dan begitu juga para sahabat Nabi lain pun tak sibuk untuk mengedepankan mereka ke depan. So di situ kita ada understanding. Kita ada kefahaman. Mana kisah berlaku, tapi nak beramal ke tidak, tengok sahabat Nabi beramal ke tidak. Okey, baik. Wali'anal asla, dan kerana asal dalam hadis Nabi SAW sebutkan adalah ta'akhuruha fi akhir as-saffi, terbelakangnya wanita tadi pada akhir akhir sufuf, pada akhir saf-saf, siyanatan laha wa sitra, bagi perlindungan untuk mereka dan juga sebagai penutupan terhadap mereka, untuk jaga mereka dan juga lindung mereka dari pandangan. So orang lelaki tak kisah orang pandang. Orang lelaki kan pandanglah. Orang tengok dia kan, apa? Kan? Perempuan tak boleh. Kalau orang tenung dia kan, dia mesti tak tengok tudung sengit ke? Kan? Kan ada mata hilang ke? Kan? Ini perempuan yang tu dia tak boleh. Itu kadang-kadang cerita kelakar. Macam mana kadang-kadang orang wanita ni kan, kita sering cakap kan benda ni, tapi banyak orang salah faham bila kita kata jaga aurat. Okey. So ada orang kata, kenapa nak sibuk menjaga aurat? Laki jagalah diri. Laki lah patut jaga mata. Sebenarnya kes dia, laki ni, kita tak boleh suruh jaga mata. Bukan kita hukum mana pun, dia akan datang juga yang jahat. Yang akan dianiaya perempuan. Sebab tu kita kata cover yourself. Orang salah faham, dia kata ni diskriminasi. Laki tak apa je. Pakai baju, tak pakai baju, perempuan tak boleh, dia kata. Ni pada barat kan. Sebenarnya benda tersebut, gangguan tu akan terjadi. Awak nak suruh polis jaga awak 24 jam ke? Kan mana macam sekarang pasar raya kan. Tengok dia punya pasar raya. Dia punya tempat parking kereta. Kan dekat tepi pintu tu kan letak perempuan seorang. Single woman. Dapat tepi pintu. Kita yang bapak-bapak buncit ni pun nak juga tepi pintu. Letih juga jalan tu tak? Ingat tak letih ke? Tapi kisah dia dapat perempuan tu apa? Kat sini kita faham. Walaupun diorang kata gender equality, penyamaan seks kan, gender. Cakap mulut. Tapi bukan betul pun. Lepas tu bila kita kata Islam ke belakang kan, bukan kerana wanita tak penting. Sebab kerana kalau ke depan nanti kan berhimpit dengan orang, tak suka. Orang lelaki tak kisah orang apa. Faham tak? Berhimpit. Orang lelaki ada kisah berhimpit. Memang tak kisah pun. Baik nak bahas, perempuan kena himpit. Apa ni kan? Apa ni ya? Jadi basic tu kena faham lah. Sebab tu Islam letakkan pasal untuk jaga. You don't ever tell, kata kalau orang cakap, dia kata, kita didik anak kita hormat wanita. Dalam banyak-banyak kita didik tu, awak ingat jadi semua ke? Kalau kita letak capital punishment kan, siapa kacau perempuan bunuh terus. Kata kasar pula. Dan timbul pula lawyer hak asasi manusia. Orang takkan kacau kena bunuh. Kan? Pasal basic dia benda ni nak jaga. Kita tahu, kita berikan maklumat. Kita kata pada wanita, cover yourself. Pada lelaki, tundukkan pandangan. Jangan tengok yang haram. Benar disuruh dua-dua pihak. Cuma lelaki ni kan dia paling-paling. Dia akan langgar. Perempuan akan dianiaya. Sebab tu kenapa dikebelakangkan. Bukan kerana perempuan tak ada hak untuk kesoh depan. Saya tengok kadang-kadang macam kes tengok umrah. Makcik-makcik ni kan. Kadang ada yang suami duduk kat depan. Perempuan kan belakang. Ni depan Kaabah, nak duduk depan Kaabah. Ada soft sampai depan Kaabah. Betul lah. Dia jagakan kawasan kan, buat macam petak. Kita dapat solat depan Kaabah lah. Lepas tu ada akak-akak duduk juga dalam soft lelaki. Lepas tu suami duduk, jangan lari. Yang orang Arab kan, pakcik-pakcik Arab yang penjaga tu, hajar, belakang. Hajar, belakang. Aib, hajar, aib, belakang. Kan, dia cakap belakang. Bukan belakang, ngah dia tak ada kan, orang tak dengar. Belakang. Gitu, keras kan. Dia pasal kes ni kan, kalau ni awak sujud ke benda kan, belakang lelaki nampak punggung dia, awak tak malu ke? Awak tu letakkan belakang.
Sebab lelaki tak kisah, dia tak kisah mata mandang. Orang kata dia gatal, dia kisah apa? Dia tak kira lelaki gatal. Gatal? Dia tak kisah. Faham tak? Sebab tu kenapa wanita dibelakangkan, sebab nak jaga. Dan zaman Nabi dahulu, masjid baginda SAW, masjid Nabi, tak ada penghadang macam zaman sekarang. Tak ada kayu tutup tu kan, tak ada. Separation tak ada. Sebab kita kata pasal memang terbuka. Cuma ada tertib dia. Kalau kita buka dalam Sahih Muslim, memang ada diarahkan untuk wanita supaya jangan bangun sebelum lelaki bangun. Contoh macam perempuan kan, solat, lelaki depan, lelaki dah bangun betul baru perempuan bangun. Maksudnya macam ni, kalau lelaki ikut imam, kita dalam jadi imam, ikut imam makmum ni, kita pergerakan kita yang betul adalah bila imam kata Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Sebab Nabi kata innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Bila dia takbir, kamu takbir. Mana dia Allahu Akbar, kamu pun Allahu Akbar. Wa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u. Kalau dia takbir, dia rukuk, kamu takbir, kamu rukuk. Means dia kena tunggu habis. Di benda ni banyak kita tengok macam kadang-kadang apa time terjun kat imam kan. Imam tunggu imam tu turun dulu. Hatta para sahabat Nabi yang takkan turun. Nabi dah turun kepala dekat lantai baru mereka turun. Bukan dia terjun dah. Lenguh kaki berdiri kan nak duduk cepat. Kalau duduk pula lenguh kaki duduk nak terjun sujud balik. Itu tak betul. Okay, bayangkan sini. Kalau makmum lelaki ikut imam Allahu Akbar. Allahu Akbar kan. Perempuan lepas lelaki Allahu Akbar pun sebab nak mengelakkan kes apa tahu? Kan zaman dulu wallahu alam kan, zaman sekarang yang tak pakai seluar dalam dan sebagainya. Berbayang-bayang kan. Jadi tengok Allahu Akbar, nanti perempuan tu bukan solat, tengok lelaki. Dari belakang. Kalau dia bangun cepat, nampak lelaki tu bangun macam mana sebagainya dengan tak ada seluar dalam sebagainya, bayang-bayanglah badan. Faham lah. Putih pula kan, kalau ada putih-putih. Jadi perempuan bangkit lepas lelaki tegak. Lepas tu bila keluar pula daripada masjid, perempuan keluar dulu baru lelaki keluar. Mana habis solat selesai, perempuan akan keluar. Lelaki duduk diam. Duduk diam kan, ada tak ada orang tu belakang tengok. Tak ada. Dia sibuklah dikit, sampailah sikit, baru dah keluar, dia bangun. So itu cara pengasingan dibuat pada zaman Nabi SAW dahulu. Bahkan kalau ikut pada betul pun, masalah tawaf dan sebagainya kan, dia ada beza asing. Zaman jahiliah pun, pasal kes diorang dikenakan hukum, siapa-siapa yang bukan penduduk Mekah tawaf di Baitullah, kalau tak ada dapat baju daripada orang Mekah, tawaf bugil. So orang yang tawaf bugil ni, perempuan ni tawaf bila? Tawaf malam. Tak tahu siang. Dia tahu tengah malam lah. Yang gelap kan, dia tahu tengah malam. Yang lelaki tahu siang bugil. So itu ada asing. Sebab tu kalau faham, macam mana Nabi lari-lari anak 3 round kalau perempuan ikut sama? Boleh bayang? Kan kita disunatkan lari 3 round, jam 7 tu, 3 round pertama kita suruh lari-lari anak. Kalau perempuan ada sama? Nampak tak? Jadi perempuan waktu tu diasingkan. Dibezakan. Waktu tawaf lelaki, tawaf perempuan dan sebagainya. Itu untuk mengelakkan pelanggaran dan sebagainya lah. Zaman sekarang masuk semua sekali yang tu kelakabut tu. Pakcik-pakcik yang belajar ikut kaul mazhab Syafi'i, batal wuduk tersentuh wanita, gitu tawaf. Dia kata tahu gitu-gitu dia tahu gitu-gitu Sebab apa? Takut terlanggar. Jadi comel juga nampak kan. Allah Allah kan. Apa pasal kan? Ada orang saya kenal lah. Kenapa? Dia tak belajar lagi. Saya tak ajar lagi kan. Dia tengok tawaf macam tu. Gitu tawaf. Kan pusing 7 kali gitu takut langgar perempuan. Langgar makcik Turki ke kan? Makcik Turki tu bukan kadang-kadang bukan tak cantik, maksudnya dah tua pun. Tapi kan dia datang macam kena pakai tapi langgar orang. Kena kisah. So basically memang kita kata ada timing lah sebab tu. Jadi untuk pergerakan kan, wanita duduk belakang. Bahkan dijauhkan mereka dari lelaki, kes tadi dah tak nak nampak apa benda pada badan lelaki dan sebagainya. Pasal kalau lelaki nafsu, perempuan nafsu juga. Dia kata ganggu juga. Sebab tu kenapa timing pergerakan tu, lelaki confirm tak nampak perempuan lah. Dari perempuan yang belakang, dia punya timing berdiri dia, mesti selepas lelaki dah tegak berdiri. Baru dia angkat kepala. Untuk mengelakkan, nampak pergerakan punggung ni, punggung tu sebagainya. Mana? Tak, bukan maksudnya itu yang sekarang dah terlampau ramai, tak sempat nak buat. Lepas tu setiap negara pula, kita sendiri pun mana boleh lari anak, bawa bini tengok.
Awak pergi umrah, buat isteri. Lepas tu lari anak tengok. Nangis bini. Abang, jangan tinggalkan saya. Kan? Kau try lari anak. Tinggallah bini awak. Tak suruh lari yang benda je. Dia pakai kasut Skechers pun. Kan? Faham tak? Tak larat lari, serius. Itu nak fahamkan pembezaan. Jadi duduk masalah pengasingan ni untuk jaga wanita. Jangan dia harass, jangan tidak diberikan penghormatan yang sepatutnya. Saya di kat Yaman kan, saya datang tahun 98 ujung tahun 12. 99 saya dekat sana. Tahun tu waktu saya mula sampai, saya dapat tengok dekat Yaman keadaan yang tak ada kat Malaysia. Yang ini perempuan, kau nak lintas jalan, lintas je. Kereta kena berhenti. Tak payah tunggu kereta berhenti. Dia jalan je, kereta kena berhenti. Lepas tu kemudian kalau dia naik bas kan, naik van kan, kalau dia kata dekat seat kan, okey, orang yang nak naik van tu nampak perempuan duduk sebelah seorang kan, dia tak akan naik, dia kata jalan. Ataupun kalau perempuan naik kan, dia tengok tempat tu dia lari turun bagi perempuan tu naik. Daripada dia naik, dia takkan duduk sebelah. So basic dia takkan suka orang duduk sebelah bini dia, sebelah mak dia, sebelah kakak dia, sebelah adik dia, impit-impit badan macam tu. So bila dia tak suka untuk diri dia takkan buat kat orang. Penghormatan pada wanita dahsyat. Yang perempuan jalan je. Jalan je. Tapi ada tapi. Lepas daripada korang suara-suara hak asasi wanita masuk dalam negara-negara Arab ni, cuba kau nak ajarkan, last sekali nak sama kan. Dia duduk lah. So kenapa saya nak kena lari? Alasan kan. Kalau saya duduk sebelah lelaki boleh, kenapa perempuan tak saya boleh duduk sebelah dia? Mula marah pula. Oh nanti ni ke perempuan. Ada beza pula. Sekejap tak ada beza. Kejap ada beza. Ni nampak ni benda-benda yang kita kata dalam Islam sebenarnya dah ada dah penghormatan untuk wanita. So peletakan wanita di tempatnya bukanlah penghinaan. Cuma golongan yang sesat je yang mengatakan sedemikian. Atau macam sampai sekarang di US pun orang tak boleh buat pun. Presiden Kennedy pun tantangan dulu. Gaji wanita di US sampai sekarang perempuan kurang dari lelaki tau. Graduan yang sama, kan, kerja yang sama, graduan kelulusan yang sama, ataupun perempuan tu lebih pun, tapi kerja yang sama, perempuan tu akan dapat kurang daripada lelaki. Sampai sekarang di US, orang tak boleh tukar. Kita kat Malaysia tak ada, sama kan? Lelaki perempuan punya gaji. Asal kelulusan dia sama. Tapi kalau di US sampai sekarang tak boleh buat. Orang tak pergilah sana. Itulah pegang spanduk, kami tak setuju. Kan? Kenapa kat sini dia bising? Negara dia orang pun orang tak boleh settle kan? So masalah letak wanita pada tempatnya bukan penghinaan. Untuk jaga mereka, lindung mereka daripada diganggu oleh mata-mata yang tak betul. Hatta di kalangan para sahabat Nabi SAW dahulu pun dipesan. Hatta isteri Nabi itu nak minta barang pun, pada isteri Nabi minta balik tabir. Sebab nak jaga hati mereka, hati isteri Nabi, hati mereka pun dijaga juga. So benda-benda ni syaitan akan datang. Tak kira siapa dia jaga sikit. Sebab tu kita kata dalam Islam ada penjagaan ni. Baik. Dia kata falau, jika sekiranya falau quddimat lil imamati, kalau sekian di kedepan wanita untuk jadi imam, untuk keimaman la asbaha dhalika mukhalifan li hadzal asli syar'i. Dia akan nescaya menjadi itu bercanggahan terhadap usul syar'i yang usul syar'i berkenaan. Di mana wanita diletakkan belakang untuk macam ke depan untuk bertempur ke pergi perang ke lelaki. Untuk bersesak-sesak, bersusah payah. Tu kisah Musa AS tolong dua orang budak perempuan yang sibuk ambil air tu. Sebab semua ni lelaki. So Musa tengok dia. Apa hal mas khutbukumah? Kau kenapa ni? Surah Qasas. Lepas tu dia katakan dia kata la naski hatta yasir'a. Kami tak boleh untuk cedok air kecuali selepas keluar semua sekali para pengembala. Wa abuna syekhun kabir, bapak kami seorang yang tua. Maksud dia daripada zaman tu lagi seorang wanita tak dikenakan kerja sedemikian untuk berhimpit dengan lelaki bekerja dia. Lepas tu Musa tolong. Bukan masa gentleman tak gentleman, ini adalah asas wanita dilindungi, bukannya dikedepankan atau diletak kat depan. Lepas tu kalau dia kata berdepan kan, kalau katakanlah kena kritik. Kan? Orang lelaki kena kritik kan, muka tebal, tak kisah. Cuma perempuan kena kritik. Kan? Baca tak sedap. Apa entah kan. Mula katalah, tapi baju tak payah kritik apa. Jangan kritik rukun solat dia. Dia kritik baju dia je cukup. Cakap tak sedondon ke apa kan. Cakap tak matching ke. Kau tengok ni. 5 hari tak habis. Dia check. Apa pasal pula orang kata macam ni. Minta maaf kan. Tapi benda ni biasa kan. So sebab tu Islam jaga wanita. Hatta dalam kes apa masalah apa.
penghakiman untuk jadi saksi untuk hudud. Saksi untuk hudud perempuan tak jadi. Punca dia bukan kerana nak rendahkan wanita, tapi bila deskripsi untuk hudud, macam zina atau bunuh dan sebagainya. Kan wanita, biasa kalau dia nampak benda tu, dia tutup mata. Bila orang tu angkat pisau je, lepas tu hakim tanya, awak nampak? Nampak? Nampak apa? Tadi dia kan? Nampak apa? Nampak lah dia angkat barang. Kena tak? Saya pejam mata. Kan benda apa brutal, benda kasar ni diorang tak tengok. Diorang tutup mata. Ini tabiat mereka. So kalau isteri awak takut dengan lipas ke apa, kan, itu tabi'i. Itu adalah natural. Jangan kata macam kau ni lipas pun takut. Kalau jantan takut lipas tu tajuk lain lah, kan. Tapi kalau kita perempuan, benda tu benda natural. Sebab tu dia akan tutup mata. Bila tutup mata, macam mana? So ini akan timbul macam nampak benda, apa ni, kan? Apa ni, kan? Bila apa ni, macam mana dia saksi? Lepas tu Islam tak bagi perempuan jadi. Bahkan dalam mahkamah nanti kalau kes macam tu jadi, selain macam hak-hak apa, macam hak-hak jual beli, kita tak apa untuk wanita jadi saksi. Bab hudud tak boleh. Sebab kes dia dibimbangi, dia akan tertekan dengan soalan-soalan yang apa tak elok, yang kasar. Awak nampak? Nampak nampak apa? Nampak nampak Jadi sebab tu tak nak bagi perempuan tertekan, maka tak dijadikan. Itu je. Itu basic dia, untuk jaga wanita. Jangan sampai di dalam kandang saksi itu sampai disoal siasat dengan soalan-soalan sampai dia malu, kan. Itu tak boleh. Sebab tu ini kena jaga. Bab ni yang kita sebenarnya lihat. Okay, kedua. Pertama, kedua yang diharamkan adalah imamatul muhdisi wa man alaihi najasatun. Okay, dia kata imam orang yang berhadas dan siapa pada dirinya ada najis. Wa huwa ya'lamu dzalika, dalam keadaan dia tahu. Dia tahu, Fa illam ya'lam bidzalikal ma'mumun hatta in qadat salah fa salatuhum sahihatun. Dia kata, dan jika dia itu, kalau dia tahu, dia tahu dia hadas atau dia tahu pada diri dia ada najis. Dia cakap, lemak. Dia dengar solat kan, lemak. Tak wuduk balik lah. Tadi kan. Dia imam ni. Maka keluarlah daripada saf. Keluar je. Keluar je saf. Tak perlu kita sibukkan diri kita macam, tak apa kot, nanti kan susah, nanti orang nak jadi ganti saya. Tak, keluar. Sebaik saja anda tersedar, tak wuduk lagi. Wuduk ke tidak? Wuduk ke tidak, kan? Tak wuduk kot. Keluar. Keluar, Siapa belakang imam lah. Dia benda macam ni, kadang-kadang kita kata, ya, orang tak pernah buat. Bila imam keluar daripada saf, sebab tu siapa belakang imam tu kena jaga. Sebab tu yang belakang imam betul tu kena orang yang lembut bacaan dia, maksud dia tak kasar, tak tegas keras sangat. Sebab tu Nabi kata, liyalikum ul ahlam wan nuha. Hendaklah duduk belakang kamu yang jadi imam ni, belakang dia mestilah ulul ahlam, mempunyai kelembutan, wan nuha, dan ada akal. Kalau nak kata duduk belakang tu tak ada kelembutan, tak ada akal, dia naik-naik jadi imam, dia terus bantai Al-Baqarah, kan. Dia bantai Al-Baqarah, dia ganti imam keluar, dia baca orang kedua, dia alif lam mim. Salah lah, makmum kata pahal lah imam ni, kan. Itu sebab tu kenapa kena tengok siapa belakang kita. Dia bukan masalah kita tak bagi orang tu siapa sebarangan, tapi kita bimbang dia tak reti. Memang Ubay bin Ka'ab sendiri pernah tarik seorang lelaki dia ketepikan dari belakang imam, So bila kita keluar, kalau zaman sekarang ada mikrofon, ambil mikrofon, letak kat makmum tu, belah. Dan makmum tu kena faham lah, kan. Dia ni buat makmum tak faham, tak ada juga. Apa yang nak buat? Apa yang nak buat, dia batal solat lah. Ni kena faham. Bila imam tak ada, awak yang belakang imam direct kena ke depan. Dia keluar. Jadi dan makmum cuma perlu masuk je dan sambung surah. Tak perlu ulang Fatihah. Sebab makmum tak tahu bila batalnya imam. Contoh mungkin imam tak batal tapi nak terkencing. Macam saya pernah sekali lah terjadi dekat Ulama Putra. Kan? Dia tolak. Kita tak nak jadi imam, kan, dia tolak. Saya itu macam mula-mula tak benda. Masuk rakaat kedua, dia masa terkencing. Saya keluar lah. Saya bangun, saya keluar, saya pergi bagi mikrofon dekat makmum belakang saya belah. Pergi tandas. Muncul makmum, alhamdulillah faham. Dia terus take over solat. Lepas solat, dan dah bagi salam sebagainya, saya masuk balik, kan, saya masbuk.
Saya kata first time, oh tak, second time, ada ustaz lain buat juga. So dah tahu benda ni, bila kita jadi makmum ni, kita belakang imam ni, awak bukan suka-suka je tau. Sebab tu dia jadi belakang imam kan, belakang imam. Belakang imam tu ada tanggungjawab. Awak macam naib kepada imam tau. Imam tak ada, awak lari, imam lari, awak kena ganti. Bukan imam lari macam, woi, buat apa ni? Buat apa ni? Tak boleh lah. So sebab tu memang kita kata benda tu kena bagilah, bagi pada makmum. Nak keluar. Tapi okey, dia kata fa illam ya'lam bidzalikal makmumun. Kalau makmum tak tahu, maksudnya imam sampai habis solat, lepas habis solat baru tahu. Alamak, tak mandi wajib tadi. Hari ni, ini ada saya dengar dekat seorang kan jadi macam dia ahli parlimen lah. Okey, kawan. Dia cerita, dia kata Hana pernah kena sekali Syekh. Ada sampai kat masjid nak khutbah ni, tiba-tiba teringat tak mandi wajib lagi. Dia kata, dia pergi masuk tamdas, pergi mandi wajib, datang balik berdiri badan dia basah baju. Tapi dia ahli parlimen. Ni kawan, dia cerita pengalaman dia. Betul lah. Once dia tersedar, dia keluar, dia belum lagi start solat, tak apalah. Dia mandi dulu tandas, datang balik kan. Kemudian dia jadi imam lah hari tu. Tapi nak ceritakan, memang dia tersedar. Katakan tersedar lepas solat. Kita manusia boleh terlupa kan. Terlupa berkenaan dengan tajuk tadi. So kalau lepas solat, imam tu baru sedar, makmum anda solat dia sah, anda saja solat yang masalah, anda je ulang balik. Imam tu kan dia kata Jumaat kan, habis Jumaat kan, alamak, dah terbatal lah rupanya tadi. Rupanya tak ada wuduk lah dari rumah. Tak ingat. Okay. Katakan tak ingat, janganlah Assalamualaikum tuan-tuan sekalian, tadi saya jadi imam, sebenarnya wuduk saya tak ada. Mari kita solat balik. Jangan gatal. Bukan macam tu cara dia. Cara dia adalah makmum tu solat dah sah, imam tu saja perlu ulang balik. Okey, di imam ulang apa? Ulang zuhur lah. Dia ulang zuhur lah. Pasal Jumaat dah habis. Jumaat tadi je. Lepas daripada habis Jumaat tak ada dah. Dia baru sedar. Dia baru sedar nak macam mana? Dia faham kan? Jadi maksudnya lepas solat tadi kalau baru sedar, dan siapa jadi makmum tak boleh diceritakan. Cerita saja batal solat dia orang. Orang cakap je, saya tadi batal, habis satu masjid. Habis satu masjid, semua sekali kena ulang balik solat. Siapa dah balik rumah pun kena panggil balik datang solat. Atau solat kat rumah, tak kisahlah. Yang pentingnya solat mereka tidak sah. Sebaik tahu imam dia berhadas ataupun ada najis sepanjang ni. Cuma kita macam kita bincang itu masalah najis. Kalau dia sempat tolak, kalau kata najis tu kena kat kopiah dia, dia buang kopiah dia atau serban dia, teruskan solat dia sah. Benda tu macam dalam hadis Nabi SAW, baginda pernah sekali solat, baginda tanggal kasut dalam solat. Para sahabat pun tengok Nabi tanggal kasut, diorang tanggal kasut. Lepas solat, diorang kata, Ya Rasulullah, kan, kau buat apa tadi? Rasulullah kata, Jibril bagi tahu aku dalam solat tadi bahawa kasut aku ada najis. Jadi aku tanggalkan. So dia tanggal, sempat tanggal, solat masih sah. Tapi kalau sampai akhir solat, kekal najis pada dia, maka dia adalah batal. Dia batal Kemudian mungkin banyak kes yang mungkin timbul di dalam masyarakat Melayu kita, di kampung-kampung, kawasan-kawasan tertentu, yang biasa masjid-masjid yang lama, yang ruang atap zinc tu, cicak banyak dan sebagainya. Okey, tai cicak tu dianggap umum balwa. Macam dalam Masjidil Haram dulu disebut berkenaan dengan tai burung tu sebagai benda bala tak boleh elak. So kalau ada sebagainya, solat je, tak ada masalah. Dimaafkan. Dimaafkan. Bukan kerana seronok dengan tai tu, tapi nak ceritakan kalau tidak susahlah semua orang. Kan tahu kan macam pergi kat surau lama kan, pakcik-pakcik tu kan, dia kejap lagi keluar balik. Kenapa cik? Pijak tai cicak. Dia wuduk balik tu. Sebenarnya kalau awak terpijak tai cicak atau terpegang tai dan sebagainya, awak punya wuduk masih lagi sah. Bersihkan saja najis tersebut. Dia wuduk balik. Itu tak boleh, dia cakap je masalah. Dia cakap memang dia batal. Walaupun seminggu kemudian, walau 3 tahun lepas, jangan cerita. Dia cerita je batal. Mana orang yang dengar tu, alamak, aku solat dengan kau hari tu, batal. Orang lain tak tahu kan? Tak tahu, socks tu. Lah, dia bagi tahu orang lain pula, satu kampung tahu, batal satu kampung. Semua kena ulang balik solat. Macam itu yang kes dekat lah, yang Pusat Alam tu kan, dia ada rakaman lagi. Rakaman
tentang kejadian tu kan rakaman video. Dia orang semua dengar, baca sekian. Diorang sepatut hari tu juga cakap. Bukan seminggu kemudian baru cerita. Dan seminggu kedua cerita pun masih batal. Dia tak ada macam, aci-aci lah seminggu dah. Takkanlah kira, malaikat pun lupa. Orang Melayu kita macam tu lah masalah dia. Dia suka mandai kan. Dia tak ada, malaikat catat lah. Kan? Mana ada, dia takkan lupa. Allah Ta'ala jadikan mereka ni akan catat semua sekali. So tak boleh. So, jadi ini faham ni kaedah yang kita banyak orang tak faham bab ni. Bila imam itu batal, macam kes tadi kan dia tersedar pun batal, maka yang dia ni, yang tahu ni batal. Makmum yang tak tahu dia batal, tak batal. Makmum yang tak tahu dia batal, tak batal. Solat mereka sah. Kekal Bagi tahu je, walau 3 tahun, walau 10 tahun. Mana kau tahu 10 tahun lepas? Semua batal. Siapa yang dengar, siapa dengar cerita batal. Okey. Ketiga, orang yang dilarang keimaman dia adalah imamatul ummi. Keimaman orang yang tak boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran langsung lah, maksud dia ummi ni. Dia kata wahuwa man la yuhsinul fatihata. Iaitu orang yang tak elok, tak bagus untuk baca Fatihah. Baca Fatihah tak elok langsung. Kita zaman sekarang alhamdulillah lah. Kebaikan kita ni, mungkin surah tak pandai dan sebagainya, Fatihah kita jaga. Memang kita kata surah pertama dipelajari lepas orang tu masuk Islam adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah tu adalah yang surah pertama. So memang kita kata basically memang sepatutnya itu asas. Bab surah tambahan tu kemudian cerita. Salah dalam Fatihah dia rukun, tak boleh. Salah dalam yang lain-lain surah-surah tak mengapa. Dimaafkan. Tapi kena baiki keadaan. Cuma Fatihah tidak pasti rukun. Maka fala yakrauha hifdhan wala tilawatan. Maka tak baca Fatihah tadi, tak kira hafalan ataupun secara hafalan ataupun baca. Baca pun tak boleh. Mana pegang pun dia tak boleh baca. Hafalan pun tak boleh, bagi tulisan pun dia tak boleh. Ini ummi lah. Ini apa unlettered. Mana buta huruf betul. Dan dia alif ya mim buaya. Alif ya mim buaya kan. Dia nampak ada alif hamzah, alif lam ha mim dal. Buaya. Dia jawab itu masalah lah. Alhamdulillah kan. Kan tak boleh baca tak boleh. Orang macam ni tak boleh jadi imam kepada yang lain. Mungkin dalam kes solat yang contoh macam solat zuhur, asar, mungkin tak kedengaran lah. Pada solat maghrib, isyak dan subuh kita dapat tahu tentang perkara ni. Dan contoh macam apa orang yang baru masuk Islam kan, yang cuba belajar lagi nak baca. Mungkin ni kisah mungkin Aisyah radhiyallahu anha bagi hamba dia baca daripada mushaf. Sebab dia mungkin baru lagi. Itu kepada kalian ada. Adapun untuk kita kata ini sebagai tradisi dan amalan, tidak. Zaman Nabi dahulu SAW, budak tidak ada yang jadi imam tu pegang lembaran, tak ada. Walaupun tak hafal ke apa, baca apa yang mudah. Tak timbul berkenaan dengan kena pegang something. Tak ada. Itu zaman Nabi. Nabi tak pernah bagi solution macam tu. Solution Nabi adalah kalau anda tak hafal banyak, baca apa mudah. Nabi tak bagi solution, betanglah beli Al-Quran besar-besar, kemudian baca daripada Quran yang besar-besar. Tak ada. Tidak ada sedemikian. Baik. Ataupun au yudghamu fiha min al-hurufi ma la yudghamu. Ataupun dia mengidghamkan pada bacaan Fatihah tu apa tadi idgham, daripada huruf-huruf yang tak ada idgham. Huruf tadi idgham, dia idghamkan. Tak boleh lah. Au yubaddilu fiha harfan bi harfin, atau tukar huruf dengan huruf. Yang ini kita tukar huruf dengan huruf ni maksud dia ada yang detail, ada yang ringan dimaafkan, ada yang berat tak boleh maaf. Contoh macam orang Melayu kita sering hamzah dengan ain. Orang Melayu ni, kayak orang kita orang Asia ni, bab lain-lain okey. Memang kita antara lidah paling lembut di dunia. Untuk baca bahasa apa saja, orang Melayu ni adalah paling bagus. Sebenarnya lidah dia boleh pakai apa bahasa sekalipun. Tapi bila dalam bahasa Arab masih lagi ain dengan a. Masih lagi kadang-kadang terflip. Sod dengan sin. Zai dengan zal. Ini benda-benda macam ni yang kita kata kena detail sikit lah. Kena kadang-kadang kalau sampai mengubah maksud dan makna, maka dia tak dibenarkan. Ada yang kadang-kadang ringan, macam sin kan. Dalam Quran kan ada surah dan surah Al-Ghashiyah kan. Kan ada musaitir atau musaitir, sod dengan sin tu boleh tukar.
So actually dalam masalah ni sirat atau sirat. Okay, itu ringan. That's actually acceptable. You cannot lafaz tak apa. Dia salah satu tak apa. Macam orang yang baru masuk Islam. Pada kalangan muallaf kan. Dia tak sebut, dia tak pernah ada Allah. Dia tak ada. Tebalkan lam dia tak reti. Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, dia kata kan. Dia dimaafkan pada sudut itu. Tak ada kita suruh ulang balik macam ada kes apa? Ada kes apa? You nikah nikahkan orang. Kawan tu orang Jerman akad nikah. So dia suruh syahadah sebagainya kan. Bunyi Allah jadi Allah kan. Dia suruh ulang. Berpeluh-peluh dah kawan tu, tak lepas lagi. Apa benda ni? Tu kena adalah accept apa yang boleh diterima lah. Tapi kalau perubahan maksud lain tak boleh. Macam sabdu kan. Macam iyyaka na'budu atau iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu tak boleh tak ada sabdu Pasal iya tanpa sabdu maksud dia adalah cahaya. Cahaya matahari. Daw'us syams. Iya. Jadi kalau orang tu baca iya tanpa sabdu, cahaya matahari engkau kami sembah, cahaya matahari engkau kami minta pertolongan. Itu sangat jauh lah. Sebab tu memang ni tekan kata Ibn Kathir, Imam Tabari, dia sebut tentang perkara ni. Mengenai masalah dalam bahasa kadang-kadang ada orang kata boleh pasal benda tu ada setengah bahasa cakap tapi tak pakai. Tak boleh pasal lafaz tadi, pembolehan sabdu dengan tak sabdu tadi menghilangkan maksud. Daripada hanya di kau kami sembah kepada cahaya matahari kau kami sembah. Tu benda tu sangat jauh lah. So sebab tu kalau orang yang ummi ni, orang yang langsung tak boleh. Memang lari langsung. Aw yalhanu fiha lahnan yuhilul makna, ataupun dia silap, dia salah pada bacaan Fatihah tadi dengan kesalahan yang mengalihkan makna. Berubah makna terus. Fahadha la tasihu imamatuhu. Maka orang macam ni tidak sah imam dia. Illa bimithlihi, kecuali dengan orang seumpama dia. Maksud dia orang tu sama-sama mu'allaf. Sama-sama yang baca pelat. Bukan mu'allaf lah, pakcik-pakcik kan. Muda-muda tak belajar baca Quran, dah tua nak belajar. Sebenarnya tak ada malu pun. Dia actually better late than never kan. Mana-mana lebih baik lewat daripada tidak langsung. Sebab bila kita ada kelas-kelas pengajian betulkan bacaan Quran, datanglah kan. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Ya. Dia betul-betul. Dia tak boleh kau budak je buat gelak. Kau tua gelak juga pijak kan. Ada tu tua pijak gelak kau orang. Kalau budak-budak je, tak apa. Kita faham. Tapi lah semua Allah ampunkan pakcik tadi yang berikan rahmat pada dia. Itu benda penting lah. So maksud dia, kita struggle tak apa. Okay. Kalau sama-sama kita, memang kau baca dukung aku baca dukung kau. Kita apa? Mana jadi imam macam tu, imam baca gagap tadi, aci, tak ada hal. Tapi dia tak boleh yang baca tak betul tadi menjadi imam kepada orang yang betul bacaan. Dengan jelas. Kalau kes macam kes apa yang tak sedar tadi kan, yang kurang makhraj dia tak sedap sangat dan sebagainya. Kita tahu dalam bacaan ni ada orang yang bacaan dia makhraj dia bagus. Makhraj bagus tadi bukan maksud buta huruf. Kena faham makhraj bagus dengan makhraj kurang bagus. Bukan. Yang ni kita bincangkan adalah orang yang tak boleh baca langsung. 10 kali kan. Ini dia tak jadi imam kepada orang yang boleh baca. Kecuali dia jadi imam pada orang macam dia juga. Itu tak apa. Okey, kenapa? Li ajzihi an ruknis solah, kerana lemah dia daripada rukun solat. Maka dia hanya boleh dengan orang sama dia, tak boleh daripada orang lain. Okay, jadi orang macam ni tak boleh baik. Keempat. Okey, imamatul fasiqil mubtadi'i. Keimaman orang fasik yang ahli bid'ah. Okey. Contoh, okey, dia kata kita tahu orang tu fasik. Fasik dengan bid'ah dua benda berasingan Bila fasik ni orang tu dia buat benda-benda yang contoh macam haram. Minum arak, berjudi, kan, main nombor ekor dan sebagainya.
Kami kelab malam pergi dangdut, dia jadi imam. Tahulah. Kalau zaman sekarang ni macam kes dulu ada apa, kes apa dia buat kilauan emas. Kilauan emas kan? Kemudian dia pakcik tu sambil mengajar Quran, lepas tu besok dia bernyanyi. Masalah. Tak boleh. Tak serius lah kalau dia gitu, lepas tu macam taranum pun boleh, ini pun boleh kan. Tu tak boleh lah. Saya faham. Masyarakat Melayu kita ni ada silap faham tentang moderate. Maksud dia apa? Wasata. Ummatan wasata. Kan? Umat pertengahan. Pertengahan tu bukan maksud tengah-tengah baik buat, jahat buat. Kadang-kadang orang kita ni kan cakapnya tak faham kan. Dia ingat macam taklah alim sangat. Taklah setan sangat. Dia kata itu wasata. Itu kan wasata tu setan panggil. Kan? Dia wasata ni maksud dia adalah terbaik. Dan bahkan bila sebut wasata tu, wasat, macam syurga paling tengah, paling atas adalah Jannatul Firdaus. Paling tengah. Yang di atasnya Arash Ar-Rahman. Atas syurga Firdaus tu Arash Ar-Rahman. Itu duduk paling tengah. Jadi bila kita kata yang terbaik, dia panggil yang terbaik, bukan maksud dia baik jahat buat baik buat. Pasal orang kita ada idea pelik. Bila kita kata bertegas yang haram itu haram, yang halal itu halal, kadang-kadang orang kata ekstrim. Ekstrim sangat. Sikit pun tak boleh, sikit tak boleh. Capal pun tak boleh. Apalah ilaha illallah syarikalah kan. Benda lah agama macam ni kan. Okey, kalau kita sampai masjid, tengok imam ada kepala dia capal kan. Kalau kita tahu dia memang berakidah bahawa capal tadi memang ni ahli bid'ah lah. Yang tadi kes fasik lah. Dia terlibat dengan benda-benda haram, dia buat benda sekian, curi buah mangga orang, buat malam. Pak imam buat apa tu? Tengok curi buah. Curi buah. Kan, curi kolam ikan orang dia tuba ke? Okay, kita tahu Pak imam buat. Tak boleh solat belakang dia. Tak boleh Pak imam fasik dia panggil. Ni bukan imam lapar. Dekat belah Terengganu ada imam lapar. Kampung imam lapar ke benda something. Imam lapar. Tahu dia orang suka kutuk imam. Kutuk lah ahli politik patut kita kutuk ahli politik lapar sebagainya. Imam dia kata imam lapar, lebay malang. Lebay. Kadang-kadang saya nyapah betul tau. Bab kita ni kan tak belah berlaku adil. Kalau betul nak buat filem kan, kutuk Pak Imam ke kutuk ajaran sesat, saya tak kisah. Betul. Ada orang menunggang agama. Jadi capal ke jual slipper sama je. Okey. Maksud dia kalau ikutkan kita faham. Kita tahu ada orang tak patut buat macam tu tentang agama. Tapi janganlah tak adil. Buatlah juga cerita menteri jahat. Ahli parlimen jahat. Cerita Tamil ada. Ada cerita Melayu tak ada. Kan? Cerita Tamil dahsyat weh. Kan? Kita tengok tu geram kan. Kan? Saya macam ni, saya ada cerita kelakar. Saya nak fahamkan orang. Bila Allah Ta'ala ni ada sifat menghukum. Kan siksaan, menyiksa. Orang tak nampak mana nak terpujinya siksa. Totally kita biasanya akan kata bila maafkan itulah terbaik. Maafkan, ampunkan, baik. Tapi bila Allah Ta'ala letak diri dia azab, inna azabi syadid. Kan, azab aku adalah keras. Allah Ta'ala bagi tahu dia pengampun, tapi dia azab dia keras. Lepas ada orang tak faham, macam mana orang terpuji dalam mengazab. Jadi saya nak fahamkan, terpaksa ambil cerita Tamil. So cerita Tamil kan, ketika orang jahat pukul orang baik, pukul budak, pukul sekian, kita geram kan, kita geramnya kan. Dia zalim ke orang sebagainya kan, curi harta orang, pukul kita geram. Tapi bila hero pukul balik, orang tu pecah dinding, tercampak bangunan, kita gelak. Kenapa? Kita gelak. Pukul lagi. Dah pijak dah, dia jatuh pijak pula. Dia tak ada maaf kan? Tak ada maaf. Dia pukul-pukul, tercampak, dinding patah. Dinding patah, bangunan jatuh, impap. Kita sengih. Dekat sini nak fahamkan, bila keadilan berlaku, penyiksaan dibuat berpadanan dengan apa yang dibuat oleh si penjenayah, kita akan senyum. Kita akan puji perbuatan siksaan berkenaan. Macam tadi saya kata, kita sering kata maafkan puji, ampunkan puji. Tak, siksa pun puji. Siksa pun juga adalah puji. Kan kita cerita tapi nak fahamkan pasal benda macam ni. Soalan aku dah balik pada asal. Jadi maksudnya kalau dia kata orang tu fasik, buat dosa besar kan. Adan kan berkumandang. Macam kes ni ada saya dengar daripada orang yang duduk dekat belah Bosnia, belah Croatia, belah ni, negara Balkan kan. Kawasan-kawasannya Rusia,
zaman dulu apa orang Islam ni pun tak tahu Islam tu apa. Tak pernah Rusia akan ditekan dahsyat sangat. Yuri Gagarin yang pusing apa setelah yang naik laut tu yang pusing kat pertama pengeliling bumi, dia sebenarnya masuk Islam. Bila masuk Islam, kerajaan Rusia buang habis semua sekali dia punya ni maklumat. Sampailah bila tukar kerajaan Rusia jadi kerajaan demokrasi, baru dimasukkan balik dalam muzium. Dibuang tau. Pasal dia masuk Islam tu, kedua komunis kan tak percaya Tuhan. So benda tadi dia buang habis. Ni ada duta Malaysia ke Rusia lu ceritakan. Dia duduk era zaman A, dia duduk era zaman B. Dia tengok macam ni dapat Quran pun Allah akan seronok sangat. Tapi nak ceritakan zaman tersebut timbul ada sebagian orang tu dia kejahilan dia kot. Dia pergi minum bar, dia pergi azan. Dia muazzin masjid. Go arak. Oh, masuk waktu. Allahu Akbar. Dia azan. Tapi ni masalah adalah pada kes diorang sama-sama diorang mungkin diorang tak ada masalah. Tapi pada kita yang nampak benda tu tak boleh terima lah dia sebagai imam. Kalau jadi imam kan. Dia jadi imam macam tu. Kadang gogok arak lepas tu kemudian jadi imam. Fasik tak boleh. Mubtadi' ni adalah orang yang buat bid'ah lah. Tapi bid'ah ni tengok, ada bid'ah kufur atau tidak kufur. Ada bid'ah yang tak mengkafirkan seseorang. Contoh macam orang buat bid'ah tahlil arwah, ataupun bid'ah kenduri arwah, bid'ah bid'ah contoh macam apa yang dia buat benda tersebut dalam masyarakat Melayu kita sekarang nampak kan, buat maulid dan sebagainya. Okey. Sebagai inilah sambut hari lahir Nabi. Bid'ah ini tak mengkafirkan. Tidak mengkafirkan. Kita bukan galakkan tak mengkafirkan. So, as long as macam tu, dia jadi imam, follow, tak ada hal. Tapi start saja dia jadi ahli bid'ah yang percaya syapal ni ada kuasa dan sebagainya kan. Letak kat sini jadi power kan. Macam Ultraman punya cap lampunya nak warna hijau. Ni masalah. So kita jumpa orang macam ni, kalau kita tahu macam tu etikad dia, jangan solat belakang dia. Tak ada solat. Sebab kita ada option kat sini untuk tidak solat belakang orang yang kita tahu akidah dia betul tidak. Kepercayaan yang salah. Dia percaya dengan akidah yang mengkafirkan. Dia akidah kita balik asal ada bid'ah tak mengkafirkan, ada bid'ah mengkafirkan. So kita tengok belah mana. Saya ingat macam kita orang ni dekat area satu tempat, tapi tak sebut nama cerita dia seorang orang ni kami kenal. Dia ni ikut gerakan Ahbash, kumpulan Ahbash yang kata Allah ada tempat suka kubur dan sebagainya kan. Jadi dia jadi imam dekat satu masjid tu. Semua ustaz Asri, saya sekian, kita pindah masjid. Sampai kata baru ni, okey, dia tak jadi imam, baru datang balik kat masjid tu. Elak terus. Jangan bagi orang ramai yang tak tahu tu, semua tak lampunkan lah. Tapi pada kita yang dah tahu, takkan solat belakang orang tu. Itu je lah cara option dia. Kita boleh tulis surat kepada Jabatan Agama Islam, maklumkan orang ni sesat dan sebagainya, dia tak boleh patut jadi imam. Kita kirim. Kalau tak ada, maka kita boleh pilih pindah masjid lain. Tak, di sini pasal benda ni, okey, adakah tuduh kafir? Bid'ah yang mengkafirkan orang tersebut buat benda macam contoh macam dia sujud depan berhala. Ini tak perlu kepada panggil tau, tanya pendetailan. Sujud depan berhala pakai tangkal. Orang kan percaya ada ikatan ni sekian. Benda ni memang jelas kufur. Tak perlu bawa mahkamah. Mana kita tak perlu. Ini kan faham sudut masalah pengkafiran manusia ni, dia dua sudut. Sudut pertama rasmi oleh kerajaan, panggil dia, tanya dia soalan, tu kemudian keluar keputusan. Ini kerajaan punya kerja lah. Yang kita ni pula memang kena tengok. Kalau kita tak tahu mana kufur mana tak kufur, anak kita buat, kita cakap apa? Kufur etikad dia keluar. Sebab tu kita tak perlu solat belakang dia, kita lari tak apa, tak ada masalah. Kita mengelak sebab apa? Mengelak sebab dia punya amalan tadi. Amalan tadi. Ada, itu saya kata, ulang, ada benda khurafat. Contoh macam dia kata, Nabi hadir majlis maulid kita. Ini tak mengkafirkan, tapi apa? Khurafat lah. Itu tu. Tapi kita tengok, saya kata ni, apa dia buat? Kalau anda kata dia buat sampai apa dia buat apa rajah, dia sembah rajah sebagainya. Kubur kan, dia datang kat kubur, bayar niat kat kubur tadi. Hei tuan, kalau bukan kau minta, nak minta pada siapa? Jangan macam tu kan.
Itu tak ada tapisan-tapisan dah. Itulah, okay, kita menyampah ke orang tu, dia dua sudut. Okay, segala contoh macam orang tu buat juga lah. Dia suka macam Al-Fatihah. Kita majlis kan, kita mula start majlis ni Al-Fatihah. Ustaz Idi Sulaiman pernah buat lawak gitu kan. Dia pakai solat apa Zuhur kan dekat Islam Taklim. Lepas tu kita duduk sini, lepas tu diam kan, dia diam, kita orang diam kan. Lepas solat Al-Fatihah. Lepas tu dia gelak, dia lari. Tapi nak faham macam ni lah, okay. Dia ada benda yang kita macam kita tak suka dengan bid'ah tadi. Contoh macam dia berfahaman Asy'ariyah. Dan dari segi sudut masalah dia macam dia bagi dia sifat ulu Allah Taala tak bukan di atas zahirnya. Dia kata dia takwil sebagainya kan. Tapi benda macam ni kita panggil masih lagi tak keluar agama secara direct. Kita tak keluarkan dia terus dari agama. Sesat, kita kata sesat. Tapi tidak kita keluarkan. Dan dengan sebab itu kita kata kita duduk belakang dia. Macam Abu Talha tanya kan. Kita suka atas dan hati. Tak suka kan. Kita kena faham dua perkara. Kita boleh lari dan tinggalkan dia dan dia kekal macam tu. Tak dosa. Tak ada masalah. Pasal masjid tu bukan kena ikut masjid mana. Dia. Ya, tahu. Masjid, okey. Masjid yang kita duduk ni kan. Tempat mana kita solat tak salah. Tapi, ada tapi dia. Tapi, dari segi dakwah kita gagal lah. Kita hilanglah peluang. Peluang dakwah tu hilanglah sikit. Tak. Tak. Dia, okey. Bila Abu Talha kata, dah pernah try. Try kali keberapa dia patut berubah. Ni kita faham, kita sabar kita tak lama. Tapi dalam masa yang sama, kita try dah kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sebab tu Allah Ta'ala cerita pada kita kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh AS dakwah dia bukan sehari 2 hari, 950 tahun. 950 tahun. Diulang 950 tahun. Faham tak? Memang kita kata, memanglah kita akan kecewa. Dalam bahasa dakwah ni kita kecewa bila orang tak faham bahasa panggil. Kan kita kadang kat Facebook kan. Macam baru ni lah tengok bila kita kata geng-geng yang pelik-pelik yang capal ni kan. Kita kecewa. Sangat kecewa. Sebab apa tahu? Sebab diorang boleh kata inilah, kata itulah. Dia kata kalau macam tu kan, kalau dia kata ada khasiat. Ada seorang tu dia kata, ikutkan pertama A capal tu sendiri. Kedua B yang diorang buat ni rajah capal, bukan capalnya. Macam kita kata semalam lah, kalau gambar Kaabah orang tu cium, saya faham. Nampak gambar Kaabah, oh Kaabah, cium. Macam perasan tak dekat muzium Kaabah dekat Mekah? Gambar Hajar Aswad tu, gambar Hajar Aswad. Gambar tu hilang tulisan tu, tak hilang, haus. Sebab orang duk sapu, dia sapu, ni sapu, India sapu, Malaysia sapu, semua pegang sapu kan. Hilang, gambar tu hilang. Tang batu Hajar Aswad tu, Kaabahnya okey. Tang batu tu orang sapu semua hilang. Gambar okey. Tapi saya faham lah. Okey, bang gambar saya faham. Okey, boleh tak pergi. Pasal gambar tu mewakili benda asal. Kan contoh macam capal yang dia kata capal tu kan. Yang asal. Problem dia capal dia asal tak ada. Semua orang tahu capal tu dah hilang. So rajah ni ganti capal tu. Rajah yang lukis tu ganti capal yang dah hilang tu. Tak lupa macam tu pun. Bahkan dia ada 3-4 sebenarnya gambar ni. Pilih-pilih, ada lubang atas, lubang bawah. Macam-macam lubang tau. Tali tak ada. Lepas tu kemudian bentuk tak serupa. Saya buka sini buku yang asal tu. Ya. Okey, jadi bila diorang buat tu, benda tu, problem sekarang ni dua. Okey, tu masalah rajah tu. Ketiga masalah faedah rajah. Saya pelik bila ada orang yang belajar PhD, doktor, bahagian hadis sebagainya. Dia sebutlah mujarab. Kalau kata mujarab, orang Kristian kata salib dia ada mujarab juga. Yang Buddha kata patung dia ada mujarab juga. Yang ni kata ada mujarab juga. Semua orang ada mujarab. So, habis kita menangkan mujarab dia. Kalau mujarab pula, tadi saya tulis dekat Facebook lah. Saya kata mungkin dia kata benda ni kan, orang insurans patut jadi ni. Patut bagi orang dia, kita jual insurans. Kalau orang tu tak tuntut pampasan, selamat sentiasa, kita bagi dia capal tu. Saya takut nanti benda ni sekarang, kempen ni insurans ni buat supaya orang selamat. jadi bila abang beli insurans saya kan,
Abang premium tak pernah ambil kan, tak pernah kena. Pasal selamat manjang, pasal abang ada capal saya bagi. Kan untung saya. Duit masuk tak pernah keluar. Tak gila kata dunia ni. Sebab tu kata jangan kata mujarab. Ayat mujarab tu kan, orang ni kata biarlah siapa cakap sekalipun. Memang kita ada dengan cerita orang. Orang tu kata, contoh macam katakanlah seorang kawan kita ni kan, dia pergi dekat depan apa, tangga bagi salam tu kan, jatuh tergolek, kemudian pinggang dia yang sakit, hilang sakit. Lepas tu dia pun cerita, akak sakit pinggang, pergi golek dekat tangga ni, tangga bagi salam. InsyaAllah, mujarab. Kalau 3 orang buat jadi macam mana? Ini masalah dia. So mujarab ini bukan tajuk. yang golek kan, tangga salam pula kan. Ni contoh, benda ni kadang-kadang tak jadi, tak sengaja je. Orang tak nak uji kita dengan benda macam tu. Itu je. Sebab tu bila kes tadi kan, macam kes apa ahli bid'ah tadi kan, kita kata betul tak suka, tak setuju sebagainya. Ada orang tu kan, kita tak nak. Macam tengok apa benda bid'ah dia buat. Kalau dia kata bid'ah yang mukaffirah, lari. Tak perlu kan nampak orang tu kan, macam kes capal tu kan, jangan solat kat situ. Serius. Sebab tak ada idea benda berkenaan. Pasal kalau dia kata capal tu patut kan, para sahabat Nabi akan buat dulu. Letakkan dan sebagainya untuk arah mereka solat sebagainya. Tak kisahlah. Dia kadang-kadang benda macam ni, saya ingat ada ustaz kita kena. Ustaz Azhari. Hafizahullah. Dia kena kat tempat ke? Kat masjid Pelong, yang masjid babi masuk tu. Kan masjid babi masuk tu kan? Ada 2-3 hari sebelum, 2-3 minggu sebelum babi masuk, adalah orang tu kata dia kita nak tolak supaya apa? Masukkan dalam khutbah Jumaat tu Jaiz sebut apa, atau Syiah atau apa? Qadiani atau sekian dan Wahabi. Elok dia cakap macam tu, minggu depan babi masuk. Masjid tu sebenarnya Masjid Pelong tu Ustaz Azhari punya Korea. Dia datang solat pagi-pagi sebagainya. Jadi geng-geng tu last sekali ada sekali tu diorang keluarkan senarai. Orang tak boleh mengundi. Ustaz Azhari lawan. Kan? Mana siapa yang kata anak tak boleh mengundi? Apa sebab anak tak mengundi? Jadi dia tajuk. Kadang-kadang benda macam ni, yalah, actually to have connection tu lebih baik daripada kita putus. Dia putus langsung jumpa tepi jalan tak bagi salam tak boleh. Kan? Tahulah, tapi basic di sini. Maksud dia kalau boleh kita masih berhubung, masih berkawan, tak apa. Mungkin satu hari nanti awak tak lembutkan hati. Mana kita tahu? Nabi pernah ditentang lebih dahsyat. Bukan setahun, 2 tahun. Berbelas tahun. Sebelum Fatul Makkah kan. Sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah berlaku. Mana Nabi ditentang oleh keluarga baginda sendiri. 13 tahun di Mekah. Campur 13 campur 6. Campur 6, 19 tahun. Oh, Indonesia this extreme. Sebab tu dia takut. Sebab dia tahu kalau dia kata tiap-tiap hari datang masuk, nanti lama akan ada kesan. Saya ingat dulu Syekh Yunus Qatrada, dia dekat USJ 9, USJ kan. Jadi USJ tu memang apa, masjid yang terkenal buat benda pelik-pelik. Panggil Habib Omar, panggil sekian. Tapi dalam masa sama Syekh Yunus Qatrada dia orang bagi masuk juga, mengajar. Sebab kes dia datang sentiasa jaga, waktu anak datang solat sekali kan. Sampai dia orang pun segan. Itu kena jaga jugalah, pasal kes betul kita di atas yang benar. Macam Umar katalah, tapi dalam masa sama kita guna kerana Allah Taala beri dengan kelembutan, apa tak beri dengan kekerasan. Tak, itu tajuk dia. Tak nak bagi tu tajuk lain. Bila sekat dan kita pergi tempat lain, tak ada hal. Tak boleh gaduh. Tak ada hal. Kita tak ada masalah. Tapi yang pentingnya kita tak boleh lari. Dia actually jangan lari. Jangan lari. Lari itu bukan. Kita menyampah betul, menyampah geram kan. Tapi ialah balik pada dasar kita anggap orang ni yang menyusahkan kita ni, Allah Ta'ala hantar dia untuk uji kita. Balik lah. Ada kawan-kawan kita timbul tajuk itu dekat apa? Dekat Melawati. Melawati ada satu masjid. Jadi ada saya Abang Jeff. Dia cerita macam ni. Dia habis salam, dia bangun tau. Dia bangun, lari belakang. So lepas dia buat, orang ramai buat tau.
Sekali pakcik-pakcik yang dekat masjid tu start marah tu. Ada sekali tu kawan tu nak bangun, duduk. Dia suruh orang tu duduk. Mana wajib suruh orang duduk lepas solat? Sekali orang nak bangun dekat duduk. Dia duduk. Duduk. Kawan tu duduk balik. Jadi kadang-kadang ada juga timbul. Tapi lama-lama benda tu familiarization lah. Pembiasaan. Kadang-kadang benda tak berlaku. Orang tak tertanya. Dia kata, kenapa dia lepas solat dia pergi macam tu? Dia kata sunnah. Lepas tu mungkin orang yang dengar tadi mula start belajar. So kita kena ada sudut tadi lah. Memang mungkin sebut macam ni. Saya pun tak mampu nak buat. Mungkin saya pun tak mampu nak buat. Tapi kita belajar daripada sunnah Nabi SAW. Apa yang sunnah tu kita kata sunnah. Apa yang patut kita buat itu kita ceritakan. Kalau mungkin orang kata Ustaz Adli pun tak tahan. Yelah. Saya mungkin tak tahan sabar. Tapi bukan maksud saya promosikan untuk yang keras dan kasar tadi sebagai jadi slogan kita. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata Allah Ta'ala berikan kelembutan apa tak beri dengan kekasaran. Allah Ta'ala beri dengan kelembutan apa tak beri dengan kekasaran. Walaupun kita betul dan benar, keras tadi tidak semestinya baik. Dia tengok keadaan lah. Benda yang kita patut tegas, kita tegas lah. Benda tak boleh tegas, kita relax, buat tahu je. And just go on jalan. Okay? So, jadi dia kata ni kan, la tasihu salatul khalfahu, tak sah solat di belakangnya. Kalau kes apa? Kefasikan tu nyata, dan juga kebidaah tu yang mengkafirkan. Idza kana fisquhu zahira, jika kefasikan orang tu apa? Nyata. Fasiknya adalah nyata. Wa yad'u ila bid'ati mukaffiratin, atau dia mengajak kepada bid'ah yang mengkafirkan. Mengkafirkan ajak seru kan, ajak seru wali sebagainya kan, maka tak boleh. Dia kaulihi SAW, kena sabda baginda SAW, kena firman dia kaulihi ta'ala, kena firman Allah Ta'ala Surah Sajadah ayat ke-18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastaun, adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Tidak sama. Tidak sama. Kalau ganjaran akhirat tidak serupa, kedudukan di dunia pun dan masalah iman juga tidak serupa. Tak boleh kita samakan. Tadi kita percaya dia percaya Allah Ta'ala, sudahlah. Tak boleh itu. Banyak orang percaya Allah Ta'ala tetap mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab seruan para anbiya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala, bukannya hanya setakat kata Allah Ta'ala tu Tuhan yang satu. Okey. Yang kelima, terakhir, al-ajizu 'anil ruku' was sujud. Orang yang lemah daripada rukuk dan sujud, wal qiyam wal qu'ud. Lemah daripada rukuk, sujud, berdiri, duduk. Fala tasihu imamatuhu liman huwa aqdaru minhu ala hadhil umur. Maka tak sah keimaman dia bagi siapa yang lebih berupaya berbanding dia untuk perkara-perkara tersebut. Ini kes dia kalau dia kata dia tak larat, tak mampu, maka memang kita baca dalam hadis Nabi pernah jadi imam kepada para sahabat dalam keadaan duduk. Ini antara solat terakhir Nabi dengan para sahabat. Nabi solat duduk, Abu Bakar sebelah Nabi berdiri, orang ramai belakang Abu Bakar. Belakang mereka berdua. So Abu Bakar rukuk dan sujud ikut Nabi. Orang ramai ikut Abu Bakar. So basically itu benda terakhir yang jadi daripada urusan Nabi SAW. Cuma mungkin ada setengah para ulama kata khusus untuk Nabi ke. Tapi yang pentingnya memang kalau asal sebelum daripada kisah ni, Nabi pernah jatuh kuda, melecet badan belah kanan, bagi dia solat duduk. From the start. Tak ada berdiri dan duduk, Nabi tak pernah buat. Duduk. Nabi duduk terus daripada mula. So para sahabat berdiri, Nabi suruh duduk. Lepas solat Nabi kata bagus. Kalian buat elok. Kalau imam duduk, kamu duduk. Nabi kata. Nabi cakap yang tu. Tapi bila yang terakhir hidup perkara terakhir Nabi buat adalah Nabi duduk tapi Abu Bakar berdiri, orang ramai semua berdiri. Maka dekat situ kita dapat lihat bahawa kalau imam tu sakit ke duduk sebagainya, kita tetap berdiri. Siapa mau berdiri, berdiri. Siapa tak mampu berdiri, duduk. Tak ada masalah. Cuma macam kes imam tu dilantik daripada orang yang tak mampu. Kaki tak lipat ke sebagainya kan, atau kadang-kadang tak dapat bangun, jenuh juga. Saya tengok ada tempat imam tu nak bangun, Allah kan, dia nak bangun kan. Dia tak sampai-sampai panjang batu kan, masih lagi tak selesai, makmum dah berdiri dah. Itu masalah. Pasal benda macam ni akan menyebabkan masalah dari segi pergerakan. Pasal dia tak mampu, makmum mampu bergerak, dan dia akan terlewat, makmum jadi awal daripada dia. So benda ni akan hinder sikit, akan mengganggu akan masalah jemaah tu sendiri. Itulah sebabnya kenapa bila imam tu sepatutnya kita nasihatkan dia. Bagi tahu dengan dia, Pak Imam, tak boleh buat macam ni. Nanti Pak Imam buat macam ni, nanti makmum langgar. Pak Imam Allahu Akbar, yang baru dia macam dia bangun dia macam start kan.
Dia macam nak berdiri kan. Ni saya tengok sendiri sekali. Ada kes imam tu bila dia bangun, nak bangun tu macam ni lah. Dia bangun kan sujud kan. Allah. Serius tak? Bukan saya nak ejek. Dia tak mampu, tak larat. Betul. Okay. Dia dua keadaan. Sepatutnya dia boleh terus bangun sampai berdiri, baru sebut Allahu Akbar. Baru disebut Allahu Akbar. Berbanding dengan Allah kan, betul? Tak boleh. Itu kenapa siapa jadi imam kena tahu apa syarat-syarat dan cara jadi imam. Bila dia tak tahu, dia akan ganggu makmum. Dia rosakkan makmum punya solat. Sebab makmum menjadi depan dia pula. Makmum dah berdiri tegak macam imam masih lagi. Allah kan. Tak, bukan dia gemuk tak ini ke? Ada gemuk cergas. Macam geng-geng ni apa kungfu apa Sammuhong kan. Lompat lari lagi hebat dia kita. yang kurus. Okay. So basically itu tak ada tajuk. Cuma kisah macam abang kita tu betul highlight kan. Pasal siapa jadi imam, anda kena pastikan kan, macam apa takbir dan juga pergerakan tadi tu, tamat pergerakan takbir dah habis. Bukannya takbir dulu kemudian baru bergerak. Bahkan lebih baik kalau dia bergerak dulu sampai habis kemudian takbir. Untuk maklumkan kita dah selesai supaya makmum boleh follow. Sebab kalau kita biarkan yang kita main terjah je kan. Sebab ini di antara perkara-perkara penting. Siapa jadi imam, dia kena faham tentang kaedah-kaedah tersebut. Sebab kita tadi kan macam batal kan, nak buat macam mana. Itu kena tahu. Dia macam, batal ni. Macam mana? Macam mana? Habis. Ada. Tarawih. Jadi, pernah jadi kes. Tapi imam tu meninggal lah. Habis ipar saya cerita dengan anak saudara. Dia pergi solat dekat satu surau ni. Qiyam Ramadan lah. Saya cerita lah itu. Imam tu dia berdiri. Untuk rakaat ketiga. Makmum duduk rakaat kedua. Kan, dah habis kan. Tasyahud lah. Imam tegak. Diorang subhanallah. Subhanallah. Imam tu bantai tegak, tak nak pusing-pusing. Tak nak turun. Last sekali dia pusing. Ikut je lah. Yang makmum kan, tak nak gelak. Goyang-goyang jari macam kan. Ini contohlah kisah. Saya tak tahu jadi imam. Makmum tak tahu jadi makmum. Macam kes, makmum tak tegur imam bila imam silap. Imam silap kan, kita diam kan. Tak boleh, kita tasbih subhanallah. Supaya dia tahu dia silap. Bila dia tahu dia silap, maka automatik dekat situ kita dapat apa? Betulkan balik. Imam pula bila makmum sebut subhanallah, bukan maksud awak bagus. Hebat imam ni, solat khusyuk gila. Subhanallah. Kan? Rasa seronok. Itu bongok nama dia. Kan? Ada lah kan. Dia kena tahu pasal kes makmum bila makmum tegur kita dengan tasbih. Makmum tegur dengan tasbih. Kalau perempuan, tepuk. Bila kita solat dengan jemaah dengan isteri kan, isteri nampak kita gagal silap ke, tepuk lah. Bila dengar pula bini tepuk tu kan maksud dia macam bukan. Dia tepuk kan, tepuk nak bagi tahu pada suami dia silap. Sama perempuan? Apa sama juga. Pasal perempuan ni cara teguran dia dan imam dengan makmum, cara teguran dia tak tepuk. Bertasfik. Pasal Nabi, lafaz hadis Nabi, tasfik lin nisa, tasbih lil rijal. Tepuk tu untuk perempuan, tasbih untuk lelaki. Hatta kalau jemaah tu perempuan juga. Perempuan juga tetap dia punya tepuk. Bukannya dia tegur dengan suara. Cara tegur imam salah. Imam tersilap ke bangun cepat ke. Kalau bacaan salah sebut bacaan salah tetap tegur dengan bacaan. Macam hari tu yang kes imam tu tertinggal kan. Dia kata ihdinas siratal mustaqim. Dia kata apa je nak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan tinggal ayat tu. Sepatutnya makmum masuk terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia kena masuk. Dia kena sebut macam tu. Dia kena masuk sebutkan ayat yang tertinggal imam. So imam tu ulang balik. Dan ayat tu saja baiki, tak ada masalah. Tapi macam kes bacaan dia suara. Adapun kalau ni kata ni tepuk je. Tepuk dan siapa jadi imam faham. Bila tepuk tu maksud dia
You have something wrong. Baru betul. Bukannya kita tepuk macam, apa pasal? Apa pasal? Apa pasal? Apa pasal tu salah. Faham Okay, baik. Ya, ya. Dia bukan batal. Cerita dia macam ni. Kalau dia macam apa? Ihdinas siratal. Ulanglah balik ihdinas siratal mustaqim. Ulang balik je lah. Memanglah bacaan dia rosak. Bila bacaan rosak, ulang balik ayat yang rosak tu. Dia bukan membatalkan, tak membatalkan. Dia macam hindered lah, macam terganggu lah. Itu je. Mana dia ulang balik ayat tersebut. Jangan kata batal. Ayat batal solat ni saya jaga salah sikit. Pasal batal solat kan, anda boleh rosak rukun, tapi solat anda masih sah tau. Bukan cakap menguap. Kalau tak opucut, okay, dia tengah solat kan, dinas opucut mak kau kan, dia terkejut kan. Batal, bukan batal, maksudnya ayat tu rosak lah. Itu je. Tersasul betulkan ayat. Bukan maksud dia batal solat. Solat tak batal. Ini salah faham. Saya pertama kali saya dengar kes ni kan, dia berdehem kalau isyarat batal solat. Contoh macam kita tengah solat, betul orang tu datang, dia nak pegang barang, batal. Sebab kita isyarat dengan suara. Ini isyarat dengan suara membatalkan solat. Pergerakan kita halang orang, yang kita tarik makmum dan sebagainya kan untuk betulkan saf, tak batalkan pergerakan. Sebab tu Nabi bila Ummu Salamah dalam hadis Bukhari Muslim, lafaz Muslim lah lafaz dia, yang bila dia solat lepas asar, kemudian Ummu Salamah hantar hamba dia kepada Nabi untuk bagi tahu apa solat ni, tak bagi kami solat ni solat apa. So Nabi tunjukkan tangan macam ni. So tunggu dulu. Lepas tu Nabi teruskan solat. So movement tangan tak ada masalah. Tapi suara tak boleh. Pertuturan tadi, hatta berdehem batal tu adalah kalau kita isyarat. Tak ada. Pasal dorang ingatkan kalimah qahqaha. Qahqaha adalah ketawa berdekah-dekah. Saya pelik ada setengah-setengah orang baca kitab, dia kata qahqaha tu qahqaha tu ha. Itu qahqaha. Okey? Isyarat tangan boleh. Itu isyarat tangan. Dia tunggu sekejap kan. Isyarat tangan. Pasal Nabi suruh pada hamba tu tunggu sekejap. Mana? Call I. Bongok nama dia kan. Jangan interaksi macam tu. Bukan interaksi dengan orang luar. Tepis. Tak ada. Bukan macam tu. Kan? Tepis tariklah barang tu. Actually kalau anda kata contoh macam okey, dalam kes masalah menyelamatkan budak ke jatuh sebagainya, kita sekian, kita boleh je pergi gerak, jangan cakap je. Solat kita masih sah. Ini pun tak cakap, dia boleh tinggalkan, tarik balik. Walau balik kes ni, kes dia adalah batalkan solat lah. Dia batalkan solat lah. Ya. Dia batalkan solat. Cuma masalah kes dia apa? Kes dia adalah lelaki yang tolong dia. Batal tak solat? Itu je. Kalau dia kata orang pusing, pasal kes dia kan ketika Umar kena tikam. Ini kisah ni sangat masyhur. Tapi orang tak nak bincang sangat. Sebab kita dah ada kaedah bergerak lebih 3 pergerakan batal solat. Ini kaedah. Ulama sebut. Yang dalil tak macam tu. Sebab dalil datang kisah Umar solat Allahu Akbar, perut dengan tikam, tumbang. Lepas tu dalam lelaki tu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi tu lari-lari tengah saf. Dia tikam 6 orang lagi. Lepas tu ada bukan seorang, 6 orang lagi ditikam. Lepas tu Abdurrahman bin Auf campak kain. Ini agak kain selempang, kena pakai selempang apa ni. Tujuan dia supaya kalau ada campak. Kan tu tujuan dia. Dia campak lah. Jadi depan ni semua pakai selempang. Masalah pakai selempang pakai kain ni. Dia campak kain tu. Kemudian cerita dia tertangkap. Abu Lu'lu'ah terasa dia tak boleh selamat. Dia bunuh diri. Okey. Abdurrahman bin Auf terus ganti jadi imam. Makmum belakang tak batalkan solat. Diorang tak tahu apa jadi. Masjid pertama gelap.
Kedua, soft depan tu dengan belakang tak tahu apa jadi. Yang siapa depan tahu cerita lah. Yang belakang tak tahu cerita. Sampai yang belakang lepas Umar Allahu Akbar, senyap. Diorang kat belakang, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Umar dah tumbang. Abdul bin Auf campak ni gerakan apa ni? Agak-agak awak, macam mana nak tangkap kawan tu? Macam tu. Macam ketam. Mana ada, mesti kejar lah. Cuma tak bercakap je. Kat sini kita kena faham. Kalau para sahabat Nabi beramal, kaedah ulama' yang kita pakai tadi tak boleh kita aplikasi kat situ. Kalau pergerakan suka-suka hati kan, main telefon ke, picit-picit jam ke, ayolah. Kenapa picit jam? Rasa macam lari lah waktu Malaysia ke? Salah lah. Itu iyalah, betul lah kan. Yang kita main-main macam ni. Adapun yang kes tadi, itu emergency. Yang ada, kita panggil ad-darurat, perkara terdesak, tubihul mahdhurat, membolehkan benda terlarang. Kalau orang faham bab ni, dan settle masalah. Tapi kes kita ada kaedah tadi. Gerak lebih 3 pergerakan batal solat. Kita pegang ni, kita lupa dalil. Sebab tu macam kes dia macam akak tu kan. Dia boleh je jerit dan lelaki boleh tolong dia dan lepas tu masuk macam kes imam kelempang. Imam kelempang macam negara tu. Yang imam orang terlempang imam kan. Tak ingat cerita. Yang imam kelempang tu. Orang tu sebenarnya pengamal tarikat. Ya, dia tengah voices. Dia orang jadi wahabi, tak dengar suara. Yang biasa dengar suara ni. Tak serius, saya cakap betul-betul ni. Saya jumpa orang macam jenis. Yang cakap ada suara-suara ni kan amal kan. Baru ni saya jumpa seorang. Dia datang-datang, dia kata dalam badan dia ada wali. Aku wali Allah. Saya bagi Al-Quran tak boleh apa, tak boleh sambung. Yang tu wali itu kan Imam Mahdi terus. Itu ngagut juga kan. Tapi tanda-tanda. Masalahnya yang ni dia terus jadi bertukar perempuan. Saya tanya dengan dia. Bila dia datang saya kata awak amal apa? Dia tak mengaku. Dia kata tak ada amal apa-apa. Saya macam ni lah ustaz. Baca Al-Quran, Al-Falaq. Saya kata awak ada amal benda ni. Dia tak mengaku. Tapi lepas saya marah dia. Saya marah dia kan. Saya kata wali bangang. Kau tahu aku bangang. Aku masuk neraka. Dia marah. Lepas tu kes dia. Lepas tu saya sini. Bilik ada orang datang. Saya kata bangun. Kita nak pakai bilik. Tunggu sebentar. Dia pingsan balik. Apa jadi? Okay, tapi lepas tu dia cerita balik pada staff kita orang. Dia kata betul ada dia bertunang dengan seorang nak jadi ustaz, belum ustaz lagi lah. Pelajar pondok pesantren mana entah. Duk ajar dia mentera. Mentera tu berbunyi, ya Allah bergabunglah denganku. Ada something, jadilah kau dalam diriku dan sebagainya. Itu start jadi kes sebenarnya. Punca dia. Dia tak ngaku. Kita kata tak ngaku. Macam ni tarikat. Wahabi mana dengar suara. Jadi yang kes yang lempang imam dekat masjid negara tu, dia pengamal tarikat. Bukan Wahabi. Dia dengar suara. Suara tu kata pergi ambil take over imam. Tu lempang imam. Okay. Pada kisah tersebut, diorang boleh je tangkap dia tanpa batalkan solat. Bawa pergi bilik, ikat-ikat, pijak sebagainya. Okay. Kemudian patah balik ke dan soft, terus sambung balik soft. Macam kisah Umar tadi. Sebab katakanlah ulama' kita yang belakang ni lebih tahu tentang hukum hakam banding para sahabat. Can we say that para sahabat Nabi tak tahu hukum? Patutnya batal solat mereka. Awak lagi pandai sahabat Nabi ke? Sebab itu saya ulang kali kan. Kita betul, setuju kita kena ada ulama'. Tapi ulama' kita nombor satu adalah para sahabat. Sebelum kita nak ambil ulama' ini, sahabat Nabi itu adalah cawan pertama kita. So, untuk apa? Dapat Quran Sunnah faham macam mana? Ni, pertama tu engkau kiket. Sahabat Nabi Okay. Kita buatlah pergi. Actually kalau macam tu kita batalkan solat. Kalau pasal telefon 911 telefon apa ambulans. Hello, ambulans. Apa encik?
Atau buat video call. Masalah. Tak boleh lah yang tu kan. Kena cakap lah. Bila macam tu dah kena menyelamatkan nyawa, kita perlu bercakap, ya. Tapi macam kes Omar tu kan, Omar dah kena tikam, tak boleh buat apa. Tapi lelaki tu nak kejar. Nak kejar lelaki tu. Dia tak ada kata, oh tolonglah. Tak ada. Seorang pun tak bercakap. Masa macam ni, cerita dia pasal apa? Solat kita ni so sacred, terlampau suci. Tak boleh batal suka hati. Unless ada sebab yang munasabah untuk kita. Ada makmum jatuh tumbang. Salah lah. Patutnya diorang kena attend. Macam kes Omar, tak ada orang macam, siapa tu? Yalah dia tikam nak macam mana? Tak kedih. Tak ada, diorang kejar kan. Diorang ambil attend. So jadi perbuatan para sahabat tu, itu menjadi kita punya guide. Dan bahkan memang kaul qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim dia, bergeraklah macam mana pun, datang balik terus sambung solat. Macam mana tawaf. Kan tawaf kan kita pusing-pusing kan. Tiba kita sangkut, kat sini terbatal. Lari, datang masuk balik, sambung balik semula. So dipegang dengan macam tu, maksudnya kalau orang tu keluar, pergi tolong-tolong, lari. Atau macam kes yang apa, gempa bumi. Yang apa, imam tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kan. Sepatutnya keluar, lari keluar masjid. Kemudian duduk berdiri dekat depan, makmum dah akan balik kat dia, kemudian sambung solat lah. Okey, masalah dia mungkin melihat kepada kalau sekiranya tak diberikan guideline tersebut macam mana betul, mungkin ada orang yang tak reti nak bezakan mana boleh mana tak boleh, dan last sekali semua jadi boleh. Sikit nampak sikit keras. Walaupun sebenarnya pada asas tadi kaul tu masih lagi dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya kalau orang tu nak ambil A atau B berdasar pada keadaan tadilah. Ini darurat. So kita idea kalau macam tu kan, kena telefon, kena cakap lah. Nak buat CPR sekalipun dia boleh buat. Kan nak alihkan orang tu dia boleh alihkan. Tapi untuk bantu kecemasan kan dalam 3 minit. Silap, 3 minit kan. Pertama sangat penting. Kalau orang tu ada masalah apa ke, pernafasan ke, 3 minit pertama. Kalau 3 minit tu kita sempat sampaikan oksigen pada otak dia, pada badan dia akan boleh hidup insya-Allah. Tapi kalau kita 3 minit tu kita gagal lah. So jangan diam macam tu, tak ada. Tak ada macam tu. Baik. So jadi biar kita tunggu ni lah, tunggu orang tu lah. Tunggu orang daripada apa? Kalau kita dah vaksin tak apa kot. Vaksinasi dah ambil kan? Apa Pfizer kali kedua kong kan. Kita tu boleh buat lah. Basically macam ni. Kalau bab kebimbangan nyawa kita, kalau kita buat bentukan pindah pada kita, tak usah buat lah. Itu basic. Itu basic asas. Cuma masalah kita bincang tadi kes solat tadi. Boleh tak kita batalkan solat untuk perkara berkenaan? Macam kita tengah solat, anak jerit, "Ma, api." "Ma, api." Rupanya dalam televisyen. Dia batal-batal solat dalam televisyen. Geram kan? Batal-batal solat apa? Tu api dalam televisyen. Masalah. Mak ular. Contohnya benda macam tu memang kita tahu emergency, memang kita boleh keluar dari solat. Membolehkan. Tapi kita tengok macam mana cara para sahabat tadi. Masih lagi kekal solat dia. Tak boleh. Batal. Tak boleh. Jangan bagi syarat. Tak boleh. Tak boleh. Soalnya syarat lah. Kita beri syarat dengan suara kita. Bahkan ada orang kata kan, bila orang kata Assalamualaikum, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Orang tu datang, Assalamualaikum, wassalamu alayya yawma wulidtu. Tak boleh lah. Ini syarat lah. Gerak lah, alih kan. Gerak alih kan lah. Walaupun pasal kita dah jadi baca Quran tadi untuk isyarat kat orang. Voices tak boleh. By voices tak boleh. Sebab Nabi kata tak boleh ada kata-kata manusia. Itu ijma'. Tak boleh. Sebab kita, kalau dia kata mungkin ada para ulama kata, mungkin kata tu makruh dia kata. Tapi still, salah kita gunakan ayat tadi untuk bagi syarat. Sebab balik pada asal, tak boleh ada kata-kata manusia. Sebab itu ijma'. Kata-kata manusia ada. Bab pergerakan tadi, tengok pada sudut mana. Macam kes ada jadi kes dulu. Ada kat mana? Kat Bangi kot. Ada budak tu dengan gitu, lepas tu bapak dia datang ambil anak dia, tarik balik. Lepas tu orang kata ni Wahabi tak reti. Padahal yang buat tu pensyarah UKM. Tapi sebenarnya kes tadi macam kita buat alih tadi, tak batal solat pun. Solat kita tak batal. Tidak batal. Pergerakan tak batalkan solat. Balik pada asal, kes tadi macam Umar tadi. Kes Umar tadi, Abdul Rahman bin Auf terus jadi imam. Tanpa kata, okey, batal. Ni tak
Tak ada. Dia terus sambung terus. Dia sambung terus, tidak ulang balik solat. Orang belakang terus berdiri tunggu dia. Faham? Okey, baik. Wallahu alam. Nanti kita akan bincangkan siapa makruh keimaman dia. Baik. Wassallallahu jadi insya-Allah minggu depan macam biasalah. Kalau tak ada tu kita pukul 8 juga. Kalau anda kata ada ni kita alih setengah baliklah. Bukan mungkin minggu depan, minggu satu lagi. Tarawih tarawih. Kena syarat lah. Jadilah ulang 3-4 kali ayat sama. Wassalamualaikum. dia pergi assalamualaikum kan. Boleh kata orang terketuk. Udkhulul baba sujada. Udkhulul baba sujada. Udkhuluha bisalam. Tak boleh lah. You use the ayat Quran tapi kau cakap dengan orang sebenarnya. Ayat Quran ni kita hanya dengan Allah, bukan dengan manusia. Okay? Unless kita tegur imam lah, subhanallah. Tasbih kita puji Allah Ta'ala. Bukannya kita cakap dengan imam, weh, salah weh. Tak ada. Okay? Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bagi kali awal pun ambil lambat juga.